Bab ke-24, tanda orang munafik. Sulaiman Abu Rabi' meriwayatkan kepada kami, katanya Ismail bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, oleh itu tak ada lah. Katanya Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail meriwayatkan kepada kami daripada ayahnya, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, ada 3 tanda orang munafik. Pertama, apabila bercakap dia berdusta. Kedua, apabila berjanji dia mungkir. Dan ketiga, apabila diamanahkan dia berkhianat. Qabisah, hadis yang ke-33, Qabisah bin Uqbah telah meriwayatkan kepada kami, katanya Sufyan meriwayatkan kepada kami daripada Al-A'mash, daripada Abdullah bin Murrah, daripada Masruq, daripada Abdullah bin Amr, bahawa Nabi SAW bersabda, 4 perkara, sesiapa yang ada padanya keempat-empat perkara ini, niscaya dia adalah munafik tulen. Dan sesiapa yang hanya ada satu daripada perkara-perkara itu, berarti ada satu sifat nifaq padanya, sehinggalah dia meninggalkannya. Pertama, apabila diberi amanah dia berkhianat. Kedua, apabila bercakap dia berdusta. Ketiga, apabila berjanji dia mungkir. Dan keempat, apabila berkelahi dia melampaui had. Syu'bah telah menjadi mutabi' kepadanya daripada Al-A'mash. Tengok. Sebelum ni sudah ada dah beberapa bab, iaitu kufrin duna kufrin, zulmin duna zulmin, yang mana Imam Bukhari buat mari lawan kepada iman itu. Dan lawan kepada iman itu ada banyak peringkat. Banyak peringkat, banyak kelas. Dulu kita sudah bincang dah bahawa ada di antaranya kufur. Kufur itu dengan makna kufur yang keluar daripada daerah Islam. Ada juga kufur itu bukan sampai ke peringkat, tapi disebutkan sebagai kufur juga. Kezaliman juga ada dengan arti syirik itu sendiri. Lepas tu kezaliman juga dengan arti yang lain, seperti mana yang biasa kita maklumlah. Jadi ada banyak peringkatnya, banyak tingkatannya. Begitu juga dalam bab hari ini, dengan buat alamatil munafiq ni, Imam Bukhari nak cerita satu lagi. Perkara yang merupakan lawan lah, sudut lawan kepada iman itu. Dan nifaq ni peringkat tertinggi dianya ialah tidak beriman, tidak Islam, maksud tidak mukmin. Tapi ada di bawah dia tu ada banyak lagi tingkatan-tingkatan, yang mana kalau ada pada seseorang tu dia tidak menjadi kafir, tidak menjadi kafir. Tetapi disebut nifaq juga. Disebut nifaq juga. Artinya seseorang yang Imam Bukhari nak buat tajuk yang lain di sini, boleh kita kata babu nifaqin duna nifaqin. Sepos benda pada ni. Babu zulmin duna zulmin. Kufrin duna kufrin. Jadi hak ni pun nifaqin duna nifaqin. Seseorangnya bab ni nak menyatakan tingkatan-tingkatan nifaq. Seperti mana sebelum ini telah dinyatakan tingkatan-tingkatan kufur, zulm, jahiliyah dan lain-lain lagi sudah disebut dah sebelum ini. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, maksud Imam Bukhari buat ni, seperti bab-bab yang lalu, ialah untuk menyatakan bahawa iman itu boleh bertambah dan berkurang. Tetapi untuk membuktikan itu dia ambil jalan lain.
sudut negatif dia, bukan sudut positif, sudut lawan dia. Iaitu kalau lawan dia ni pun ada tingkatan dia, ada lebih ada kurang, maka iman tu sendiri pun sepatutnya ada lebih ada kurang juga. Itu maksud dia. Ada banyak tingkatan juga iman itu. Sebab apa? Lawan-lawan dia ni kita tengok ni ada tingkatan-tingkatan dia. Ada kelas-kelas masing-masing. Dan hak iman itu pun kalau kita perhatikan, setengah-setengah sifat iman itu bukan ada pada orang mukmin pun, tapi ada sifat dia tu. Dia tidak mukmin. Begitu juga sebaliknya. Sifat munafik ni ada pada orang Islam, tapi dia tidak munafik sebenar, dia tidak kafir. Gitu. Mana ada persamaan tu kalau kita perhati. Sifat jujur misalnya, amanah ada pada setengah-setengah kafir, tapi dia tidak beriman. Mana tingkap atas tu tidak ada pada dia, tapi tingkap bawah ada, menyebabkan dia tidak beriman juga. Tidak dikira sebagai mukmin sebab tak ada tingkap atas tu. Begitu juga kalau tingkap atas nifak ni tidak ada pada seseorang, bermakna dia tidak kafir. Walaupun ada tingkap atas bawah tu, sifat-sifat nifak tu. Begitu juga sifat-sifat orang kafir yang disebutkan sebelum pada ni, walaupun ada pada seseorang mukmin itu, dia tetap mukmin. Cumanya sifat itu, sifat orang kafir ada. Dia dengan adanya sifat-sifat tadi tidak semestinya dia jadi kafir. Walau bagaimanapun Imam Bukhari nak sebut di sini, semuanya ada kesan. Dia nak tolak pendapat Murji'ah tu. Murji'ah yang mengatakan dengan kita buat perkara-perkara yang tidak baik, tidak menjejaskan, tidak mengurangkan iman kita. Kalau kita buat perkara yang baik pun tidak meningkatkan iman. Iman tu tetap, jenis tetap, kata Murji'ah. Imam Bukhari nak dengan tajuk ini, dia nak menolak pendapat itu. Kalau tidak ada kesan, kenapa sampai Nabi SAW sebutkan sebagai tanda nifak, tanda munafik ni? Mesti ada kesan. Mana tu kata mukmin sajalah, belah mana-mana pun. Ini tidak. Dengan adanya beberapa sifat ni, walaupun kita tidak kata dia termasuk dalam tingkatan nifak yang paling tinggi, yakni kufur, walaupun tidak sampai ke situ, tapi disebut juga perkataan nifak tu tak sedap lah kepada seseorang mukmin. Maknanya perbuatan yang buruk, khususnya yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai alamat munafik ini, tetap menjejaskan iman seseorang itu, sehingga boleh disebutkan orang itu munafik, walaupun dia Islam. Boleh disebut munafik. Dan munafik ni setengah-setengah peringkatnya kafir dah lah. Kafir dah. Boleh sebut orang tu kepada orang Islam. Makna berat lah tu. Ada kesan lah tu. Ada kesan. Kalau tak ada kesan, apa lagu tu? Itu tujuan Imam Bukhari. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, serentak dengan itu juga Imam Bukhari dia nak menolak pendapat Mu'tazilah, setengah-setengah Mu'tazilah dan puak-puak Khawarij yang mengatakan kalau orang ni melakukan dosa besar, dia tu keluar daripada Islam. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang lain, nampak ada juga sifat-sifat munafik ini ada pada orang Islam dan pada sahabat Nabi SAW pun. Tapi Nabi SAW tak suruh dia mengucap balik, tak suruh masuk Islam semula, kamu keluar daripada Islam. Tak ada kata lagu tu. Ini menunjukkan bahawa melakukan dosa itu tidak mengeluarkan seseorang daripada Islam, walaupun dia dipanggil munafik sekalipun. Munafik dengan arti pada tingkatan bawah lah, bukan atas. Itu tujuan Imam Bukhari. Jadi itu semua tu termasuk di dalam maksiat lah, kederhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat perkara-perkara yang tidak baik, menjejaskan iman seseorang. Kemudian kalau kita perhati dari sudut lafaz dia tu, makna nifaq, munafik, alamat munafik. Jadi masdar dia nya, asal kata itu nifaq. Nifaq tu daripada mana pula perkataan tu? Apa asal makna dia? Iaitu nifaq ni dari segi bahasanya mana? Dalam tak serupa dengan zahir.
dalam tak serupa dengan zahir. Munafik sifat dia lah. Sifat yang poin. Dari segi syaraknya, nifaq berarti seseorang itu pada zahirnya Islam, tapi pada hakikatnya sebenarnya dalam hati dia tak terima pun Islam. Itu nifaq hak asal dan hak paling tinggi, tingkatan yang paling atas sekali. Kalau macam ni, dia tidak Islam. Munafik dalam ayat-ayat Quran ada setengah-setengah ayat dia sebut tu, maksudnya hak ni lah. Dan kebanyakan hak sebut dalam Quran itu nifaq hak ni, kafir lah, nifaq kafir. Tapi kalau dalam hadis tidak. Kebanyakan hak dalam Quran apabila disebut munafik tu maksudnya hak ni lah, hak lagu ni. Yang ni zahirnya Islam tetapi hatinya tidak menerima Islam. Kemudian dari segi perkataan tu, kesesuaian dengan makna dalam syarak tu ke mana? Dia asalnya perkataan apa? Perkataannya ialah nafaq. Sebab kalau kita ngaji bahasa Arab ni, dia nifaq itu pun tidak asal lagi tu. Tadi munafik tu kita kata asalnya nifaq. Yang ni masdar dia tu, asal dia tu nifaq. Tapi nifaq tu pun bukan asal lagi sebenarnya. Sebab apa? Kalau orang yang belajar Arab, dia tahulah alif tu ada. Sebab asalnya perkataan dalam Arab dia 3. Tu sudah 4 dah tu. Nun, fa, alif, qaf. Ni sudah 4 dah. Alif tu makna tambah dah tu. Tambah tu makna menunjukkan bukan asal. Ada lagi asal dia. Asal dia nafaq. Tu 3 tu. Nun, fa, qaf. Nafaq tu apa maknanya? Lubang. Lubang, sarai binatang kan, lubang ni dia ada muka kot ni, mulut dia lubang tu. Ada kot satu lagi, dia boleh keluar kot satu lagi. Itu nafaq. Ataupun sekarang ni kita panggil terowong. Terowong tu kan, kita tebuk kan, dia tubik kat sana. Itu asal makna dia. Seseolahnya orang munafik ini, dia dari satu segi duduk alik ni kita nampak macam dia sekali dengan kita. Lepas tu dia boleh keluar kot lain. Dia keluar tu pergi sama dia lah. Itu dari segi kesesuaian dia. Depan kita mana tunjuk mukmin, tunjuk Islam. Dia menyembunyikan kekufuran dia. Lepas tu di belakang kita tak nampak kot lubang lain, dia keluar pula. Kot lubang lain tu tidak serupa kita lah. Dan kita keliru. Keliru, boleh terkeliru dengan dia. Begitu juga binatang, arnab ke apa ke, kita kata tikus hutan ke, dia lagu tu lah, dia masuk kot ni. Jadi kita duduk tunggu kot ni, dia tubik kot ni, dia tubik kot lain. Lubang dia satu lagi tu dia tutup sikit, tak nampak, tak perasan. Alik ni memang nampak lubang tu, zahir tu. Tapi alik belakang tu dia tak nampak. Dia timbuh dengan pasir ke, kayu, daun-daun kayu ke sikit. Bila dia keluar kot dulu agak jauh lah, dia dengan kuat keluar. Jadi orang tak perasan. Itu satu, makna dia lubang. Yang kedua, daripada nafiqa. Nafiqa itu asal. Nafiqa ni makna lubang arnab. Khusus dengan hati. Lubang arnab, sarai dia lah. Dia ada 2 juga muka dia tu, lubang dia tu. Daripada hal tu. Jadi orang-orang yang nak buru arnab ke lain-lain binatang yang seumpamanya, kalau dia pergi tunggu sini dekat lubang kau masuk tu, sajalah dia. Tak boleh nak pegang, tak boleh nak tangkap. Begitulah juga dengan orang munafik ni. Mana kalau kita pergi ikut depan ni memang tak nampak dia. Kita kena tahu kat alik belakang dia, cerita dia alik belakang, baru tahu ceritanya. Yang itu kita kena pandai-pandai lah. Biasanya sejauh mana kalau lubang tu, lubang satu lagi tu sejauh mana, kawasan macam mana, mana satu usaha lah kita kena buat, baru kita boleh tahu. Kalau dari segi zahir ni tak tahu. Dia lepas semua. Lepas pada tu, dari segi tujuan Imam Bukhari sebab tadilah mengikut Imam Nawawi, dia kata nak menceritakan iman itu ada lebih ada kurang. Maksiat pun lagu tu juga. Itu maksudnya. Kirmani mengatakan nak menunjukkan bahawa nifak ni, hadis ni, tujuan tajuk dia ada banyak peringkat dia.
banyak tingkatan dia. Tingkatan paling atas sekali memang kufur. Hak kita kata nifaq syar'i tadi, ataupun nifaq i'tiqadi, dalam istilah dipanggil nifaq syar'i ataupun nifaq i'tiqadi. Hak tu memang peringkat yang paling tinggi sekali. Hak ni tidak Islam. Walau bagaimanapun ada lagi banyak tingkatan dia. Hak tingkatan hak bawah-bawah ni tidak kafir, tapi tidak sesuai dengan orang Islam. Itu perangai ataupun sifat-sifat orang munafik lah betul. Cara dia nak menyembunyikan hakikat dia, itulah biasanya cara-cara yang digunanya. Jadi nak cerita banyak peringkat dia. Di antara peringkat bawah-bawah ni yang disebut dalam hadis ni lah. Lepas tu selain daripada itu sebab tadilah maksud terjematil bab tajuk ni nak tolak Murji'ah dan nak tolak juga Khawarij dan Mu'tazilah. Baiklah, kita tengok pergi kepada hadis itu. Haddatsana Sulaiman Abu Rabi' qala haddatsana, dan seterusnya. Kita berkenalan dulu dengan sikit-sikit perawi dia secara ringkas. Boleh dikatakan dalam Bukhari ni perawi-perawi dia tu banyak yang beres dah lah, tak ada masalah. Masalah cuma sekadar nak tahulah. Kalau lebih pun kita nak tahu lebih dia tu. Kalau dalam kitab-kitab lain ni ada masalah, sebab perawi dia tu perawi yang lemah, perawi yang ada masalah, ada teruk lah, penyakit lah, sampai ke peringkat penyakit dari segi akidah tu kita kena tahu. Kena tahu. Jadi kalau nak kira dalam Bukhari ni tak perlu sanak pun tak apa dah, muka maklum dah. Abu Rabi' Sulaiman Abu Rabi' bin Dawud Ataki Zahrani Basri. Dia ni pergi duduk di Baghdad. Dia meriwayatkan hadis daripada Imam Malik, Fulayh bin Sulaiman, Hammad bin Zaid, Abu Awanah, Ismail bin Jundub dan lain-lain. Orang yang meriwayatkan daripada dia pula di antaranya ialah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahway. Ini orang-orang yang meriwayatkan daripada dia. Lepas tu amalah Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim Nasa'i katakan dia ni thiqah, orang yang boleh dipercayai. Abdurrahman bin Yusuf bin Khirash berkata ada orang pertikaikan dia, padahal dia ni saduq, orang baik, orang betul. Hafiz Ibn Hajar kata thiqah, boleh dipercayai. Tidak ada orang yang mempertikaikan dia dengan mengemukakan hujah. Dari segi ni kalau nak kira orang pertikai ni ada sama. Sahabat Nabi tu ada orang pertikai, tapi hujah. Kadang-kadang orang buruk orang ni ada hujah ke? Alasan kukuh ke? Kalau semata-mata kritik tu tak kira. Hafiz Ibn Hajar kata tak ada orang yang mempertikaikan dia dengan mengemukakan hujah. Tak ada. Kata Qudsi itu adalah dia mati pada tahun 234 Hijrah. Perawi yang kedua Ismail bin Ja'far. Kunyahnya Abu Ishaq bin Ja'far bin Abi Kathir Al-Ansari Zuraqi, orang Madinah, dan qari. Dia selain daripada hadis, dia qari juga di Madinah. Dia ni meriwayatkan hadis daripada Suhail bin Abi Salih, Ala bin Abdurrahman, dan ramai lagi lah yang disebutkan di sini, kita tidak perlu panjang sebab ini ada di dalam kitab-kitab rijal lah. Kalau orang nak tahu, dia tengok dalam kitab perawi-perawi hadis ni ada suku. Imam Ahmad, Abu Zur'ah dan Nasa'i mengatakan thiqah. Muhammad bin Sa'ad mengatakan thiqah. Dia ni orang Madinah, pergi ke Baghdad dan terus berada di sana sampai mati. Dia ni ada 500 hadis yang ramai orang terima daripada dia, bukan seorang dua. Riwayat daripada dia ni ada 500. Kira matinya di Baghdad pada tahun 180. Lepas tu dia kata haddatsana Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail. Tu hak datah perawi hak datah. Nafi' bin Malik. Nafi' bin Malik Abi Amir Al-Asbahi At-Taimi, orang Madinah. Dia ni halif Banu Taim, sekutu Banu Taim, dan pak saudara sebelah ayah bagi Imam Malik. Dia ni dia meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Abdullah bin Umar dan lain-lain.
Begitu juga kalau di kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyab, Ali bin Al-Husain, Umar bin Abdul Aziz, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr. Dan daripada ayah dia, iaitu Malik bin Abi Amir, dan Abu Burdah bin Abu Musa Al-Ash'ari. Ini di kalangan tabi'in, itu guru dia pula. Orang yang ambil dia, daripada dia pula riwayatnya, Ismail bin Ja'far bin Abi Kathir, Sulaiman bin Bilal, Abdul Aziz Darawardi, dan Imam Malik, dan lain-lain lagi, ramai lagi. Imam Ahmad katakan dia ni thiqah. Ibn Hibban menyenaraikan dia ni dalam perawi thiqah. Dia ni termasuk dalam salah seorang perawi Sunan Sittah. Dalam kitab-kitab hadis kita Hadnan tu ada dia. Dan meninggalnya pada tahun 140 Hijrah. Dia ambil daripada ayah dia, Abu Anas Malik bin Abi Amir Al-Asbahi. Riwayat ini dia ambil daripada ayah dia. An abihi. Daripada ayah dia, iaitu Malik bin Abi Amir. Inilah yang dikatakan pak dara tu, pak saudara kepada Imam Malik. Abu Anas Malik bin Abi Amir Al-Asbahi Al-Madani, kunyahnya Abu Muhammad. Dia ni ayah kepada dia ni, datuk kepada Imam Malik lah. Datuk kepada Imam Malik. Dia ni dan meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Talha bin Ubaidillah, Abu Hurairah dan Aisyah. Daripada dia, anak-anak dia seperti Anas bin Malik bin Abi Amir, Rabi' Abu Suhail. Selain daripada itu, Salim Abu Nadr, Sulaiman bin Yasar, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan lain-lain lagi. Dia ni thiqah. Ramalah ulama-ulama menyebutkan dia ni sebagai perawi yang dipercayai. Mengikut qaul yang sahih, dia ni meninggal dunia pada tahun 74 Hijrah. Tapi mengikut Waqidi, tapi riwayat Waqidi ni orang tak pakai, cumanya dalam kitab-kitab dia sebut juga. Dia kata meninggal pada tahun 112, pada ketika berumur 70 ataupun 72 tahun. Itu mengikut riwayat Waqidi. Tetapi Munziri, Hafiz Munziri mengatakan hak ni pendapat Waqidi ni tak betul, silap. Memanglah kalau perawi ni orang tak kemah lagu tu lah. Sebab apa? Sebab dia dah meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Umar. Dia dah meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Umar. Kalau kita kata dia ni mati pada tahun 112 Hijrah, pada ketika berumur 72 tahun, bermakna dia lahir pada tahun 40 Hijrah. Kita kena terima gitu. Sedangkan Sayyidina Umar mati pada tahun syahid, kena bunuh kau kan, pada tahun 23. Macam mana 40 tahun? Sebab tu tak boleh pergi. Sayyidina Uthman mati pada tahun 35. Dan Talha bin Ubaidillah dekat-dekat perang Jamal tu lah, pada tahun 36. Sedangkan dia ni sabit, dalam kitab-kitab rijal ni menyebutkan dia dah dengar daripada orang-orang yang tersebut. Lagu mana? Tak boleh. Sebab tu dari segi tarikh ni pun ulama-ulama hadis ambil berat lah. Jadi kadang-kadang macam perawi macam Waqidi ni dia sebut dalam kitab, tapi sebut pun untuk perbandingan, bukan nak pakai. Tetapi Aini, pensyarah kepada Sahih Bukhari, iaitu kitab dia Umdatul Qari nama, dia cuba memperbetulkan Waqidi tu. Dia takwil. Waqidi kata tuwfiya sanata 12 wa 100 wa huwa ibnu 70 atau 72 sana. Sebenarnya tepat 70 itu 90 kata dia. Jadi bertukar. Asalnya 90. Tapi kalau kita andaikan dia mati pada ketika berumur bukan 72 tapi 92 tahun, juga tak lagi juga, sebab bermakna kelahiran dia pada tahun 20. Sayyidina Umar mati pada tahun 23. Takkan pada ketika umur 3 tahun tu dia sudah terima hadis? Tak lagi juga. Kalau kita andaikan begitu pun, ni tak boleh lah, tak boleh. Waqidi tu tak boleh pakai ke mana-mana pun. Gitu kesimpulan. Riwayat daripada Abi Hurairah
Dia ambil daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, sabda baginda, ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik tu ada 3. Di sini kadang-kadang kalau kita tengok dari sudut nahwu lah, kalau orang belajar nahwu Arab mungkin dia muskil. Yang tu lagu mana ayah tu mufrad, thalathun itu menunjukkan banyak tu, 3 tu banyak, tidak sesuai. Kalau nak kiranya dari segi nahwu, sebab ni muka hak Nabi SAW kata, bila Nabi ni dia ahli bahasa, dia kemah bahasa dia. Maknanya orang tengok dari semua sudut. Ya, kalau Nabi SAW kata lagu ni, kalau lagu ni salah tu dari segi nahwu tu. Misalnya kalau orang kata gitu, sebab mengikut kaedahnya mubtada dengan khabar ni dia kena serupa. Mana kalau khabar jamak, mubtada pun kena jamak. Begitulah juga kalau mufrad, tasniah ke apa kau kena serupa. Di sini nampak tidak serupa. Gitu. Jawapannya, jawapan dia, ayah di situ dengan arti jenis. Dipakai dengan makna jenis. Bila jenis banyak bahagian dia, tidak satu lah juga. Walaupun perkataan itu dari segi lafaz dia tu lafaz mufrad, lafaz tunggal, tetapi dari segi makna dia tidak, sebab makna dia jenis. Misalnya kita kata innal insana lafi khusr. Insan itu mufrad. Pasal orang manusia ke maksudnya? Tak, jenis manusia. Jenis manusia ni ramai. Tu. Walaupun perkataan itu mufrad, mana kalau kita nak cari jamuk dia, ada jamuk dia. Mana tak salah, betul. Penggunaan itu betul, tidak salah. Mana kalau kita tengok dari sudut tu. Tetapi kalau kita tengok kepada riwayat yang lain, ada juga menyebutkan. Misalnya dalam Sahih Abu Awanah, dia kata alamatul munafiq salasun. Itu dengan jamak tu, alamat, bukan alamatul, bukan ayatul munafiq, tapi alamat dengan jamak. Kalau lagu tu tak ada masalah lah. Cuma saat ni guna gitu apa? Atas dasar jenis. Boleh guna. Gitu. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, dan seterusnya. Jadi wa'ada akhlafa. Tak apalah tu, kita tidak nak pergi kepada bahasa sangat. Kalau nak kira dari segi bahasa tu banyak lagi. Tak apalah. Tapi di sini kalau berjanji, bila bercakap, apabila bercakap dia berdusta, apabila berjanji dia mungkir. Jadi berjanji mungkin ni tak leh ni, dari segi mana? Jadi munafik selalu kalau mungkir janji ni mungkir lagu mana? Kalau tidak ada niat nak memungkiri janji itu tak apa. Kalau ada niat daripada dulu lagi, semasa berjanji tu memang niat nak mungkir dah, lagu tu. Sebab itu kalau tidak ada lagu tu niat daripada awal lagi nak mungkir, itu tak apa. Sebabnya dalam Tirmizi ada sebut. Dalam Tirmizi ada riwayat daripada Zaid bin Arqam. Dia kata lagu mana bunyinya? Idza wa'ada ar-rajulu akhafu wa min niyyatihi an yafiyalahu falam yafi wa lam yaji lil mi'ad fala ithma alayhi. Ini lafaz Abu Daud, dalam Tirmizi pun ada juga. Bila seseorang itu berjanji dengan saudara dia dan niat dianya ialah untuk memenuhi janjinya, tetapi dia tidak dapat memenuhi janjinya dan dia tidak datang pada masa yang dijanjikan, dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Ini lafaz Abu Daud. Begitu juga ada riwayat Salman Al-Farisi, riwayat yang marfu', wa idza wa'ada wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu yukhlifu
Bila dia berjanji dan dia dalam hati dia sudah berkata dia akan mungkir janji, lagu tu tak boleh. Tetapi kedua-dua riwayat ini tidak sahih. Maknanya tak boleh nak lawan hak tadi juga. Tak boleh nak lawan hak tadi juga. Cuma dikira niat ni berdasarkan dalil-dalil yang lain. Kalau kita nak buat dalil dengan ni tak boleh. Sebab apa? Di dalam sanad dia tu ada Abu Nu'man dan Abu Waqqas. Kedua-duanya mengikut Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata dia mari hadis tu, tapi dia kata wala yu'rafu Abu Nu'man wala Abu Waqqas wa huma majhulan. Ni tidak diketahui ni. Orang tak tahu siapa dia. Jadi majhul lah. Apa Imam Tirmizi buat mari? Itu kena mengaji Tirmizi pula lah. Betul tu. Kena mengaji Tirmizi. Apa tu? Lepas tu orang panggil Sahih Tirmizi. Sebenarnya tidak berapa tepat kalau nak kata Sahih Tirmizi tu. Tak berapa tepat. Sebab banyak hadis-hadis yang tidak sahih. Banyak. Tetapi dari segi atas dasar taglib bolehlah, atas dasar kebanyakan. Dan dia ada maksud dia sendiri mengemukakan hadis-hadis yang seumpama ni. Dia ada maksud dia. Begitu juga riwayat yang kedua tu. Riwayat yang kedua ini tersebut di dalam Mu'jam Tabarani, Mu'jam Kabir, dan Majma'uz Zawaid pun ada juga sebut. Tapi dalam sanad dia orang sama juga. Orang sama. Tadi juga Abu Nu'man dan Abu Waqqas. Majhul. Majhul. Tetapi dalam kitab ni Maulana Salimullah Khan ni, dia sebut pelik juga, dia kata Hafiz Ibn Hajar. Hafiz Ibn Hajar ni orang hebat. Dia dalam Taqribut Tahdzib dia sebut dua orang sana ni, Abu Nu'man dan Abu Waqqas ni majhul, kata dia dalam kitab tu. Tapi dalam Fathul Bari dia tulis gini, wa isnaduhu la ba'sa bi. Sanadnya tak apa, boleh terima. Laisa fihim man ujmi'a ala tarki. Tak ada di antara mereka tu orang yang disepakati ditinggalkannya. Tak ada. Padahalnya tidak. Itulah kadang-kadang ulama besar pun dia ada juga. Dia ada juga. Macam di Pakistan ada seorang ulama besar, ulama adil besar, namanya Maulana Tamanna Imadi. Tamanna Imadi ni dia ada tulis kitab khusus di mana kesilapan Ibnu Hajar, percanggahan hak dia berdasarkan tulisan dia sendiri. Dia kumpulkan. Itu bagus tu. Supaya kita tahu orang-orang besar ni pun dia ada juga kadang-kadang larilah, dia pun mungkin tak ingat banyak perkara kan, tak ingat. Ataupun boleh jadi dari sudut lain lah, sudut lain lagi. Mungkin satu ketika dia kata begitu, pada ketika yang lain lagu lain pula pendapat dia. Mana dia berubah tu pun berubah dengan hujah jugalah. Boleh jadi. Tak apa, kita pergi lagi, sebab hadis yang selepas ni pun lebih kurang juga dengan hal ni. Kita pergi lagi. Wa idza tumina khana, apabila dia diamanahkan, dia berkhianat. Jadi mengikut ulama-ulamanya, apa maksud Nabi SAW kata, dia sebut dalam ini alamat munafik ni ataupun tanda munafik ni 3. Hak lain tak ada dah. 3 ni saja kah? Itu timbul kemuskilan. Apa maksud? Sebab Nabi SAW dia cakap rekah ya, tapi maksud dia tu luar. Memang cara dia ada begitu. Jadi mengikut mereka, ulama-ulama, dia perhati, dia kata sebab dalam apa yang disebutkan dalam hadis ini ni merangkumi ketiga-tiga bahagian yang berlaku pada manusia, iaitu niat, ucapan dan amalan. Itu merangkumi semua dah ni, walaupun kata 3. Jadi hak 3 ni sebagai mewakili lah, sebagai contoh, bukan maknanya 3 ni saja. Apa ni, ucapan ini kalau rosak, kalau tak molek ucapan, itu orang panggil kadzib, dusta. Itu makna tak molek lah tu. Maknanya dari segi ucapan. Dari segi perbuatan pula, kalau tak molek, orang panggil khianat. Itu wa idza tumina khana. Itu merujuk kepada perbuatan, tindakan ataupun amalan.
Dan kalau niat seseorang tu, hati dia tu rosak, maka dia mungkir janji di situ. Dia mungkir janji situ. Sebab ada dia berkait dengan niat tu. Sebab itulah dikatakan kalau ada niat daripada awal lagi, itu yang tak bolehnya. Mana rosak situ tu. Kalau tak ada niat nak mungkir, tu tak apa. Kalau ada niat, ini dia berkait dengan niat. Mana kerosakan dalam ketiga-tiga perkara, yang mana merangkumi semua aktiviti manusia lah. Semua aktiviti manusia. Bukan kata terhenti setakat hak tiga ni saja, tidak. Tetapi melampaui daripada tiga ni. Dan ini sebagai contoh saja. Rosak dari segi ucapan, rosak dari segi niat, dan rosak dari segi amalan. Itu dia sebagai contoh. Ini mewakili hak lain-lain lah. Jadi hak lain-lain pun lagu tu juga. Sebab orang Islam ni dari segi ucapan dia molek belakang. Bukan dari segi dusta tu saja, tidak. Yang dia tidak adanya, hak lain-lain pun ada. Hak molek-molek tu, hak tak molek tu tak ada belakang dari segi ucapan. Niat dia pun tak ada juga hak tak molek. Adanya molek saja. Amalan dia pun gitu juga. Tak ada hak tak molek. Yang adanya molek saja. Itu maksud hadis ni. Kalau ada tak molek tu, mana dia ada masalah lah tu pada iman dia tu. Misalnya kita kata dia masih ada sakit-baki jahiliah kau sebelum pada ni. Dia ada bentuk-bentuk kezaliman kau, walaupun tidak sampai ke peringkat paling atas. Dia ada nifak. Itu maksudnya. Ada lah tu. Ada tak kena, ada penyakit tu. Tidak sihat betul. Iman seseorang tu tidak sihat betul. Kalau sihat betul, mana dia akan molek dari segi ucapan dia, niat dia, dan dari segi amalan dia. Dia mesti betul. Dari segi ucapan tu luas lah. Bukan nanti bercakap, idza haddatha kadzaba, bercakap hak biasa ni, bercakap apa-apa pun. Apa-apa pun. Mana dia molek. Dia tak ada tak molek tu. Kalau berjanji pun dengan Allah SWT, dengan manusia, dengan siapa-siapa pun, merangkumi belakang janji. Hak tu masuk dalam janji lah. Itu masuk dalam janji. Di antaranya janji kita dengan Allah dari segi fitrah kita. Semula jadi manusia ni Allah SWT buat, memang menerima dia tu, kewujudan dia. Tiba-tiba kita nafikan, itu mungkin janji juga tu. Mungkin satu bentuk mungkin janji juga. Luah lah maknanya mungkin janji. Daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besar. Daripada dengar orang sampai kepada Allah. Berjanji, kita orang mukmin berjanji nak ikut Allah, ikut Quran, nak ikut sunnah. Lepas tu kita buat lagu lain. Mungkin juga. Mungkin juga tu. Termasuklah kau. Luah. Dan begitu juga apabila dikatakan khianat ni luah. Khianat bila Allah SWT amanahkan kita sebagai orang mukmin, suruh buat gini-gini, kita tidak buat, masuk. Bukan amanah ni, amanah pemerintah saja. Dia amanahkan dia memegang jawatan, apa-apa jawatan untuk jaga rakyat. Dia mungkin itu pun termasuk juga khianat juga. Seorang ayah suruh anak dia belajar dengan baik, dia tidak belajar dengan baik, khianat juga tu. Tidak amanah juga. Luah maknanya, merangkumi semua kehidupan kita. Itu maksudnya. Bukan makna khianat kita kata kalau ada jawatan saja. Khianat kita sendiri kalau tidak semayang misalnya, kita kata khianat lah. Sebab apa? Dia amanahkan kepada kita supaya semayang, supaya buat benda ni. Dia amanahkan kepada orang alim misalnya, kena cerita, kena mengajar, kena royak kepada orang. Dia tak royak, khianat lah tu. Ataupun dia putar kot lain, kena lah. Super masuk. Bukan kena satu pihak, tidak. Semua pihak kena. Luas maknanya. Baiklah, kita pergi lagi kepada hadis satu lagi, sebab dia serupa lebih kurang dengan hadis ni, cuma ada beza sikit lah. 4 perkara, dia kata 4 perkara. Sesiapa yang ada padanya keempat perkara ini, nescaya dia adalah munafik tulen. Dan sesiapa yang hanya ada satu daripada perkara-perkara itu, berarti ada satu sifat nifak padanya. Ada satu sifat nifak padanya. Sehinggalah dia meninggalkannya. Pertama, apabila diberi amanah dia berkhianat. Bezalah dengan tadi dari segi tertibnya.
Kedua, apabila bercakap dia berdusta. Sudah ada dah tadi. Yang pertama tu pun ada juga. Ketiga, apabila berjanji dia mungkir. Dan keempat, apabila berkelahi dia melampaui batas. Tadi tak ada. Yang keempat tak ada. Syu'bah telah menjadi mutabi' kepadanya daripada Amash. Imam Bukhari sebut tu, dia sebut nakah gitu ya. Tapi maksudnya besar maksudnya. Baiklah, kita berkenalan dengan perawi-perawi dia dulu. Sebab di sini ada sedikit masalah. Di akhir dia ada sebut. Di akhir ada sebut, sebab tu Imam Bukhari kata taba'ahu Syu'bah 'anil A'mash. Syu'bah telah menjadi mutabi' kepadanya daripada A'mash. Apa perlu Imam Bukhari kemukakan mutabi'? Apa perlu? Dia ada maksud tu. Di situ disebutkan Qabisah bin Uqbah meriwayatkan daripada Sufyan. Jadi Imam Bukhari ambil daripada Qabisah bin Uqbah kan? Kalau kita perhati ni, perawi mula-mula tu Imam Bukhari ambil Qabisah bin Uqbah. Dia ni ada masalah sikit mengikut setengah-setengah ulama. Tetapi yang sebenarnya macam mana? Itu yang kita tak tahu. Kita berkenalan dengan perawi dia. Mengikut Yahya bin Ma'in, dia mengatakan Tariq ni dhaif, kata dia. Inilah dalam Bukhari ni, Tariq ni dhaif, kata dia. Sebab apa? Sebab hadis ini diambil oleh Qabisah daripada Sufyan semasa dia masih kecil lagi. Dengan sebab itu dia ada melakukan kesilapan lah dalam riwayat dia daripada Sufyan. Imam Nawawi mengatakan Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini daripada Qabisah bukan sebagai usul dia, bukan sebagai asas dia, riwayat yang asas dalam Sahih Bukhari, tidak. Tetapi ini disebutkan mutaba'atan, secara mutaba'ah. Itu Imam Nawawi kata. Sebab muskil saat ni lah Qabisah saat ni. Mana kalau tidak hak asal, hak kata Sahih Bukhari ni dia sahih belaka dan tinggi kedudukannya, itu hak usul dia tu. Kalau tidak hak usul, kalau dia kata taba'ahu Syu'bah ke apa, kena tengok mana hak tu. Kalau dia kuat pun kuat dengan hak lain. Tu mengikut setengah-setengah ulama ni. Kita cerita mengikut setengah ulama dulu. Dia kuat tu dengan sebab ada sokongan hak lain, bukan kerana tariq ataupun jalan riwayat itu sendiri, tidak. Itu mengikut ni golongan ini. Tapi kalau kita nak kata hak ni hadis hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ni hak kita duk baca ni, hak perkara ni. Kalau kita nak kata ini jadi mutabik kepada hadis Abu Hurairah hak sebelum pada ni, kan hadis Abu Hurairah hak sebelum pada ni, tak tepat tu. Tak tepat. Ini kata Kirmani pula. Dia ni syarih Bukhari juga. Tak tepat. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dari segi lafaz dan makna hadis ini tak serupa. Sebab dalam hadis Abu Hurairah disebut 3, sini 4. Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah tak ada perkataan khalisan ni. Sini ada khalisan itu. Dengan sebab itu kita nak kata hadis ini, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As kita baca hak perkara ni, tidak sesuai untuk dikatakan menjadi mutabik kepada hadis Abu Hurairah yang sebelum itu. Hanya sebagai mutabik saja, bukan sebagai hadis asas dalam Sahih Bukhari. Tak sesuai kita kata gitu. Bahkan memang Imam Bukhari buat mari hak ni sebagai hadis usul juga, asas dalam kitab dia juga. Itu dari segi kata Kirmani. Sebab apa kita nak kata mutabik ni? Maknanya dia perawi hak akhir tu, itu mutaba'ah orang panggil dalam istilah. Perawi hak akhir tu perawi tula. Ni perawi ni sahabat ni lain. Hadis yang mula-mula tu Abu Hurairah. Hak ni Abdullah bin Amr bin Al-As lain. Kalau nak kira istilah mutaba'ah tu tidak tepat. Tak tepat. Jadi hak Imam Nawawi kata Imam Bukhari buat mari hak ni secara mutaba'ah tu mengikut orang lain tak setujulah.
Sebab apa? Sebab kalau mutaba'ah tadi dia kena banyak perkara serupa. Lepas tu perawi hak atas tu dia sama. Kalau perawi lain macam di sini Abdullah bin Amr bin As, hak dulu Abu Hurairah, itu orang panggil syahid, bukan mutabik, syahid dalam istilahnya. Sebab itulah Kirmani tak saya terima. Tetapi Hafiz Ibn Hajar cuba jawab. Dia kata Kirmani mungkin salah faham terhadap Imam Nawawi tu. Imam Nawawi kata menjadi mutabik tu bukan maksudnya hak sini menjadi mutabik kepada hadis hak sebelum pada ni. Yang ni hak dalam kitab ni juga dia merujuk kepada tarik yang lain. Tarik yang lain, jalan riwayat yang lain, iaitu yang diriwayatkan oleh Syu'bah. Inilah hak Imam Bukhari sebut taba'ahu Syu'bah anil A'mash. Maknanya ni riwayat lain ni, riwayat lain. Kalau lagu tu boleh. Dan mutaba'ah tu orang panggil mutaba'ah naqisah, bukan mutaba'ah tammah. Tetapi kita nak kata hadis ini dhaif kerana riwayat Qabisah tu tidak tepat, tidak tepat lagi. Cuma sebagaimana disebutkan saat ni, Yahya bin Ma'in dia kata dhaif, mengikut dia lah, mengikut dia. Semua orang kata dhaif ke? Semua orang kata dhaif ke? Tidak. Bahkan Imam Bukhari bawa mari riwayat dia, dan ramai lagi orang-orang lain yang sependapat dengan Imam Bukhari. Sebab itu kita kena berkenalan dengan Qabisah bin Uqbah ni dulu. Qabisah bin Uqbah bin Muhammad bin Sufyan As-Suwa'i, orang Kufah ni. Kunyahnya ialah Abu Amir. Dia ni meriwayatkan hadis daripada Israel bin Yunus, Muhammad bin Salamah, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, Fitr bin Khalifah, Malik bin Mighwal, Abu Raja' dan lain-lain. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada dia pula Imam Bukhari, Imam Ahmad, Mahmud bin Ghailan dan lain-lain lagi, ulama-ulama hadis yang besar. Dari segi zuhud dan warak dia dan baik dia, begitu juga sifat istighna dia, tidak mengharapkan orang, itu memang orang akui belaka dari segi sifat dia tu. Cumanya yang dipertikaikan ketika dia terima hadis daripada Sufyan ni, dia masih budak. Tu budak tu kita nak tahu budak tu setara mana, peringkat umur mana. Situ dia kena jelas tu. Itu je yang orang pertikaikan. Dari segi peribadi dia, dari segi itu tak ada apa. Kemudiannya memang dia molek, tak ada apa satu. Sebab itulah Hafaz bin Umar berkata, ma ra'aitu mithla Qabisah bin Uqbah, ma ra'aitu mutabassiman qattu min ibadillahi salihin. Boleh juga, tidak pernah saya melihat orang serupa Qabisah bin Uqbah ni. Memang orang istimewa lah. Tak pernah saya melihat dia senyum sama sekali. Maknanya dalam keadaan mikir semua lah. Dia ni termasuk di antara ibadillahi salihin. Hannad bin Sari, bila orang sebut tentang ni Qabisah ni, dia akan menangis. Hannad bin Sari ni perawi besar, dan dia kata ar-rajulus salih. Dia ni Qabisah ni orang soleh. Maknanya setengah-setengah ulama pertikaian itu bukan dari segi peribadi dia, tidak. Dari segi peribadi dia ni nak sebut. Lepas tu ada cerita Ja'far bin Hamdwaih. Dia kata kami pernah pergi ke rumah Qabisah ni, berdiri di luar. Bersama kami ada Dulf bin Abi Dulf. Atas tu baca Dulaf. Dan Dulaf ni maknanya dia orang besar lah. Ada dengan anak buah dia, alik belakang. Bila ketuk pintu tu Qabisah lambat sikit keluar. Lalu orang pun katalah dengan suara yang tinggi, orang kata Ibnu Malikil Jabal alal bab, anak raja bukit, ada di pintumu ni, mari ni. Mu tak keluar, lambat keluar. Bila Qabisah dengar itu, dia pun keluar dalam keadaan kain selimut dia tu ada cebisa roti dia. Gitu pula. Dia pun kata tu, bila dia keluar dia kata, rajulun qad radiya min ad-dunya bihadha ma yasna'u bibni malikil jabal, kata dia. Orang yang kalau setara ni cukup dah hidup dia nak geria kepada anak raja bukit tu, kata dia. Dia nak apa? Mana dia tak say?
Mana tak ada perlu apa. Lepas tu dia tak say riwayat. Dia tak say hadis kalau lagu ni. Mari lagu ni tak say. Dia tak riwayat. Tujuan orang mari tu orang nak dengar sesuatu lah. Tapi kalau mari dengan cara ni dia tak say. Dia tidak ada hajat apa-apa dengan orang dunia ni. Kira-kira begitulah. Imam Ahmad mengatakan kathirul ghalab. Ini banyak melakukan kesilapan. Situlah yang orang kata lemah tu. Tapi dia ni thiqatan salihan. Orang thiqah dan salih, tak apa boleh terima. Yahya bin Ma'in kata dia ni thiqah kecuali hadis Thawri. Sufyan Thawri ni. Inilah hadis ni. Qabisah bin Uqbah qala hadatsana Sufyan. Tiba-tiba aja daripada Sufyan. Hak ni lah yang orang pertikai. Tapi dia kata dan dia kata juga dia ni tidak kuat. Dia ni thiqah belaka dalam semua perkara kecuali kalau hadis daripada Sufyan, dia tak terima. Ni Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ni tokoh ulama rijal lah. Dia ni payah juga nak terima orang. Begitu juga Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata, Abdul Haq meriwayatkan dari hadis daripada hadis Qabisah dan dia tak kisah. Dia terima. Bagi mereka, bagi ulama hadisnya, dia ni ada melakukan banyak kesilapan. Banyak kesilapan. Imam Ahmad kata dia ni kecil lagi, dan dia tidak dhabit, tidak ingat dengan baik. Walau bagaimanapun dia seorang yang soleh dan thiqah, boleh dipercayai. Cuma dia ambil daripada Sufyan ni pada ketika dia kecil. Baiklah. Orang kata dia ni dhaif, riwayat dia kalau daripada Sufyan. Semua kau kata lagu tu. Tidak semua juga. Tidak semua. Sebab tu kita tak boleh kata. Dan orang yang mengatakan dia ni terima hadis daripada Sufyan ni ketika kecil. Ketika kecil tu umur berapa? 16 tahun. 16 tahun ni tidak kecil dah. Akil balik dah. Kalau orang dulu dah 14-15 tahun ni banyak dah mengaji sebenarnya sistem dulu. 17 tahun tu aling dah ramai. Dia ni ketika tu umur 16 tahun. Dan 3 tahun dia duduk dengan Sufyan Thawri. Kalau 16 sampai 19 kalau itu tidak kecil dah tu lagu tu. Kalau nak kira riwayat perawi-perawi lain lah, lagi muda lagi pada tu pun ada. Itu pun orang boleh terima. Jadi kalau kita perhati kepada pendapat orang yang mengatakan riwayat dia daripada Sufyan ni lemah, orang lain tidak. Orang lain tidak kata gitu. Misalnya Abu Hatim, ni pun ulama rijal juga. Dia kata lam ara minal muhaddithin man yahfazu wa ya'ti bil hadith ala lafzihi la yughayyiruhu siwa Qabisah wa Abi Nu'aim fi hadithi Sufyan. Jelas. Saya tidak pernah melihat ulama-ulama hadis yang hafal dengan baik dan mengemukakan hadis dengan lafaz dia tidak ubah, kecuali Qabisah dan Abu Nu'aim dalam meriwayatkan hadis Sufyan. Mana molek pula sini. Boleh jadilah setengah-setengah hadis itu dipertikaikan, tetapi bukan semua. Firyabi, apabila orang bertanya dia, engkau dah tengok Qabisah ni duduk dekat Sufyan? Dia kata saya tengok. Dia masih kecil lagi masa tu. Mana sama-sama belajar dengan Sufyan ni. Dia kata memang dia pergi belajar sungguh, tapi dia kecil lagi. Lepas tu Muhammad bin Abdullah bin Numair, bila orang sebut, orang pertikaikan Qabisah ni, dia kata apa? Dia kata lau haddathana Qabisah anin Nakha'i laqabilna minhu. Kalau Qabisah ni meriwayatkan daripada Ibrahim an-Nakha'i, ini orang lebih tua lagi daripada Sufyan ni, pun kami terima. Apatah lagi kalau dia riwayatkan daripada Sufyan, dia ketika tu kira besar dah tu. Sebab kalau dia cerita daripada Ibrahim an-Nakha'i, itu pun kami terima. Sebab apa? Memandangkan dia ni orang yang baik, orang yang tak ada masalah. Jadi bukan semua orang yang pertikaikan dia. Lepas tu Abu Daud berkata, Imam Abu Daud berkata, Qabisah ni la yahfazu, dulu memang dia tidak hafal, thumma hafiza ba'du, tapi lepas pada tu dia hafal.
Boleh jadilah orang yang pertikaikan dia tu, dia tengok dari sudut mula-mula tu. Memanglah budak-budak ni kadang-kadang mula-mula dia tidak bagi perhatian. Lepas pada tu dia ingat molek. Buktinya orang-orang lain sudah buktikan dia ni memang betul apa yang dia riwayatkan. Lepas tu Fadl bin Sahal pula mengatakan Qabisah ni dia meriwayatkan hadis Sufyan secara teratur, mengikut hak dia belajar, dan dia belajar berdasarkan hafalan, kata dia. Maknanya ni puji pula. Imam Nasa'i kata laisa bihi ba's, tak ada apa tu, boleh terima, orang yang baik. Ishaq bin Sayyar berkata ma ra'aitu min asy-syuyukh ahfaz min Qabisah bin Uqbah. Pula. Jadi mana kalau ada seorang dua sebut itu, kita tak kira lah, tak kira. Boleh jadi dia melihat kepada satu-satu masa, satu-satu masa, mungkin di peringkat awal, orang lain tengok kepada masa yang lain. Hafiz Zahabi pula dia kata bahkan dia ni muhtajjum bihi indahu, di sisi ulama hadis hujjah dia, muwaththaq, dan dikatakan thiqah. Walaupun kita tidak menafikan mungkin ada kesilapan juga, ada kesilapan juga daripada dia. Tapi apa yang disebutkan oleh Bukhari ni, mana kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain serupa je. Jadi hak ni kita nak kata salah di mana? Hak ni tidak salah, tak ada apa salah. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar kata dia ni di antara Syekh Bukhari hak kibar, hak tua ataupun besar maksudnya. Syekh Bukhari tu guru Imam Bukhari yang besar. Imam Bukhari mengemukakan beberapa hadis daripada dia, daripada Sufyan ni. Kadang-kadang Imam Bukhari ni dia buat benda pelik juga. Orang pertikaikan tu dia ambil, menunjukkan bagi dia tak apa, boleh diterima. Itu satu pengiktirafan lah soalnya. Dia kata apa? Wafaqahu 'alaiha ghairuhu. Mana hak Imam Bukhari riwayat daripada dia ni bukan Imam Bukhari saja, orang lain pun riwayat serupa juga. Kalau lagu tu tak ada salah lah. Hak orang duduk takutnya mungkin dia tersalah. Tapi hak Imam Bukhari kemukakan ni berdasarkan riwayat-riwayat orang lain serupa, tak ada salah. Jadi selesailah masalah, tak jadi masalah. Mengikut qaul yang sahih, dia ni mati pada tahun 115. Lepas tu dia ambil daripada Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni imam yang terkenal, termasuk dalam tabi'in Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri Al-Kufi. Dia ni mengambil hadis daripada Ziyad bin Ilaqah, Habib bin Abi Thabit, Aswad bin Qais, Hamad bin Abi Sulaiman, Zaid bin Aslam, dan orang-orang lain. Ramah lah itu guru dia nya, beribu-ribu lah. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada dia juga beribu-ribu. Dan dia ni ada fiqh sendiri, ijtihad. Dia salah seorang mujtahid, ada mazhab sendiri. Dan pernah mazhab dia ni diamalkan di suatu ketika dahulu. Ramai juga, tapi kemudiannya tidaklah orang mengaku, mana-mana kumpulan mengaku mengikut dia lebih daripada yang lain. Tak ada begitu. Walau bagaimanapun mazhab dia ni boleh kita tengok dengan banyaklah dalam kitab-kitab, seperti kalau dalam kitab hadis, dalam Tirmizi. Lepas tu dalam kitab-kitab banyaklah kita boleh tahu ini pasti dah pendapat dia macam ni. Kita boleh tahu. Sebab apa? Kitab bukan sebuah dua, beratus-ratus kitab. Boleh dikatakan kebanyakannya menyebutkan perkara sama. Dan dari segi fiqhnya, kebanyakan pendapat dia ni kalau kita perhatikan lebih mirip, lebih serupa dengan mazhab Hanafi. Banyak perkara serupa dengan Imam Abu Hanifah. Lepas tu dia ni diakui oleh semua ulama, sepakat ulama tentang kedudukannya yang tinggi dalam agama, dari segi banyak ilmunya, kekuatan berugamanya, amanahnya, zuhudnya, baiknya. Lepas tu dari segi hafalannya luar biasa. Sebut mana semua orang terima berlaku. Imam Syu'bah, Sufyan bin Uyainah, Abu Asim An-Nabil, Yahya bin Ma'in, orang-orang besar ni, ramai lagi orang lain-lain mengiktiraf dia dengan gelaran Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis Sufyan Tsauri. Mana orang besar ni, orang besar.
Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, saya telah menulis daripada 1,100 orang syekh. Ambil ilmu daripada 1,100 orang syekh hadis lah. Tapi saya tidak pernah menulis daripada orang yang lebih istimewa daripada Sufyan. Maknanya Sufyan ni paling istimewa lah. Ingatan dia ni memang luar biasa. Disebutkan luar biasa. Kalau dia dengar sekali, dia akan ingat sampai bila-bila. Itulah kira-kiranya mengikut yang tersebut dalam kitab ni. Dia sendiri kata, mastauda'tu qalbi syai'an qattu fakhanani. Tidak pernah aku minta hati aku simpan sesuatu, lepas tu dia berkhianat dengan aku. Tak pernah. Maknanya kalau dia hafal tu, dia ingat molek lah, lepas tu tak lupa lah, maksudnya gitu. Syu'bah pernah berkata, inna Sufyan sadan nas bil war'i wal ilmi. Sufyan telah memimpin orang dengan sifat wara' dia dan ilmu dia. Qabisah ni anak murid dia ni yang kita baca ambil hadis ni daripada dia. Qabisah bin Uqbah mengatakan, ma jalastu ma'a Sufyan majlisan illa dzakartul maut wa ma ra'aitu ahadan kana akthara dhikran lil maut minhu. Tidak pernah saya duduk bersama Sufyan dalam mana-mana majlis melainkan saya akan ingatkan mati. Itu kata dia. Dan tidak pernah saya melihat orang yang lebih kuat ingatkan mati daripada dia. Ingat mati semua. Ini Sufyan. Ini cerita Yusuf bin Asbaq pula. Dia kata pernah selepas sembahyang Isyak, dia suruh saya, Sufyan Sauri suruh saya ambil satu bekah untuk buat ambil air sembahyang lah. Saya pun ambil lah, macam kendi gitu. Dia pun pegang kendi tu. Tiba-tiba dia pegang tangan kiri ni pegang dekat jantung dia. Duduk gitu. Lepas tu anak buah dia ni kata, Yusuf bin Asbaq ni kata, saya pun dah pagi tu masuk tidur. Masuk tidur tu sampai subuh tu, saya keluar dia duduk gitu lagi. Dia duduk gitu lagi. Bukan sakit, bukan tak khabar ada. Dia duduk gitu. Saya pun kata, ni sudah subuh dah ni, apa tuan buat di sini? Dia kata, daripada tadi lagi aku duduk fikir akhirat ni, tak berhenti-henti sampai sekarang ni. Maknanya dia tenggelam dalam fikiran dia tu. Sampai tak sedar duduk gitu. Sebab tadi pun ni tangan dia pegang kening, sebelah lagi duduk sini. Duduk gitu sampai ke pagi. Inilah orangnya Sufyan Tsauri. Tapi dia ni cukup mengelak diri daripada pembesar-pembesar. Dia tak suka kalau nak rapat dengan pembesar-pembesar, dia cuba mengelak sama. Sebab apa? Dia nak jaga ilmu dia. Kadang-kadang orang ni kalau rapat sangat dengan pemerintah ke apa ni, dia ada masalah lah, akan macam-macam lah, timbul masalah. Dia jaga sangat. Pernah satu orang kata, bila tengok dia ni kan warak, dia ni orang alim tapi ada piti, ada duit. Orang tu pun tanya dia, tumsiku hadhihi dananir, kamu pegang simpan duit dinar ni banyak gini ni nampak ni? Dia pun kata, duduk diam, uskut, duduk diam kamu. Falaula hadhihi dananir latamandala bina haula'il muluk, kata dia. Kalau tidak kerana duit ini, raja-raja tu buat kita ni sebagai sapu tangan, kata dia. Jadi maksud tu ada duit ni, supaya kita tidak menjadi alat kepada orang, supaya kita tidak dipermainkan oleh orang. Jadi tu kata Sufyan. Itu di antara kata-kata dia lah. Di antara kata-kata hikmat dia, dia kata, saya suka ahli ilmu ni, dia hidup jangan apa-apa ke dana. Hidup dalam keadaan mencukupi hidup dia. Keperluan dia tu mencukupi. Kerana ahli ilmu ni kerosakan mungkin pergi dengan cepat kepada dia. Kalau dia ni dalam keadaan tidak cukup, boleh jadi orang boleh beli dia macam-macam lah. Dan orang pun, lidah orang pun mudah nak kata kepada dia. Tapi dengan adanya keperluan yang mencukupi, dia boleh selamat daripada itu semua tu, daripada diperalatkan orang dan daripada dikatai orang. Dia boleh selamat. Itulah kata-katanya. Banyaklah dari segi ketokohan dia tu, pengakuan orangnya, orang tak kira lah tu. Di antaranya yang disebutkan oleh Khatib Baghdadi, kana imaman min a'immatil muslimin wa alaman min a'lamid din mujma'an ala amanatihi bihaitsu
yastaghni an tazkiyatihi ma'al itqan wal hifz wal ma'rifah wal dhabt wal wara' wal zuhd. Mana ada belakalah pada dia sifat-sifat itu, sepakat semua. Disepakati amanahnya. Dan begitulah. Pada tahun 97 dia dilahirkan dan wafatnya pada tahun 161. Ni anak murid dia kata selepas pada tok guru dia Sufyan Tsauri ni mati, dia mimpi. Dia tengok tok guru dia ni terbang daripada satu pokok ke satu pokok. Terbang tu sambil baca ayat ni. Baca ayat, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Dia baca ayat Sufyan Tsauri. Segala puji bagi Allah yang telah membuktikan, membenarkan janjinya dan telah memberi mewarisi, telah memberi bumi ini, yang di syurga itu, bebas kami untuk berada di mana-mana pun. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Itulah sebaik-baik balasan kepada orang yang beramal. Itu dia baca tu. Ini cerita. Itulah tentang Sufyan Ats-Tsauri, seorang tokoh. A'mash sudah sebut dah sebelum pada ni. Fatah Abdullah bin Murrah adalah sikit, kita tak perlu sebut semua. Masruq, salah seorang perawi ni yang penting, ni yang penting Masruq. Masruq mana orang yang kena curi, yang dicuri. Masruq dia ni tabi'i mukhadram, orang panggil tabi'i mukhadram ni. Dia dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tak berjumpa dengan Nabi. Zaman tu dah. Dia tidak jadi sahabat lah. Dia ni dikenali dengan kunyah Abu Aisyah. Abu Aisyah Masruq bin Al-Ajda' bin Malik bin Umayyah Hamdani Kufi. Dia telah memeluk agama Islam semasa Nabi SAW lagi, tetapi tidak sempat pergi berjumpa dengan Nabi. Tapi Islamnya semasa Nabi SAW masih hidup kan. Amar bin Ma'di Karib adalah pakcik dia, dan ayah dia terbilang di antara orang yang terkenal lah di Yaman, dan seorang pahlawan di Yaman. Dikatakan, ni dalam kitab-kitab disebut ni, bapa orang panggil dia ni Masruq. Lepas tu terkenal dengan Masruq sebab pada masa kecilnya orang colek dia, orang buat lari dia. Tapi lepas pada tu dapat balik, jumpa pula. Sebab itulah orang panggil Masruq. Dah pelik nama ni, kurang molek lah. Kiranya ayah dia pun nama kurang molek juga. Ajda' tu maknanya rompong, hidung tak ada, tak ada hidung. Jadi orang Arab dulu kadang-kadang pelik juga nama-nama ni. Sayyidina Umar tukar nama ayah dia daripada Ajda' kepada Abdul Rahman, sebab nama tu tak molek lah. Jadi dia tukar. Dengan sebab itu dalam catatan kerajaan lah, buku dewan dia panggil, register kerajaan tu, Masruq bin Abdul Rahman, bukan Masruq bin Al-Ajda'. Tapi kalau sebut Ajda' tu mengikut asal lah, mengikut asal. Dia ni dan pergi berjumpa dengan sekian ramai sahabat-sahabat besar dan meriwayat daripada mereka. Di antara sahabat tu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Khabbab bin Al-Arat, dan ramai lagi. Di antara ramai-ramai paling istimewa Aisyah, itu tok guru dia dan ibu tiri, ibu angkat dia. Aisyah buat dia ni anak angkat, dan dia dapat ilmu daripada Aisyah banyak sekali. Tetapi riwayat daripada Sayyidina Uthman tidak ada disebutkan. Riwayat daripada Abu Bakar ada, daripada orang lain ada. Daripada Sayyidina Uthman dia ni tak ada. Tak tahulah apa cerita, tak ada kesempatan kalau ke mana. Orang yang meriwayatkan daripada dia pula ramai lah. Di antaranya Ibrahim An-Nakhai, Anas bin Sirin, Abu Wa'il,
Ramai lagi lah yang lain-lain, tidak perlu disebut semuanya. Dan salah seorangnya isteri dia sendiri yang meriwayatkan hadis daripada dia, namanya Qamir. Isteri dia namanya Qamir binti Amar. Isteri dia ni pun salah seorang anak murid dia dan meriwayatkan hadis juga daripada dia. Murrah berkata, tidak pernah ibu Hamdani, Hamdan, satu tempat lah, melahirkan orang seperti Masruq. Itulah hebatnya. Imam Sya'bi berkata, tidak pernah saya tahu, saya kenal seseorang yang lebih suka mencari ilmu. Di pelosok mana pun, kalau dia tahu ada ilmu hadis terutamanya, dia akan pergi daripada Masruq. Masruq inilah orang yang saya tahu paling suka mencari ilmu hadis terutamanya. Sebab pada masa tu kalau kata cari ilmu ni ilmu hadis, dia tak cari benda lain. Pada masa tu ilmu hadis, zaman tabi'in. Dia terbilang di antara anak murid Ibnu Mas'ud yang terpilih. Ramai anak murid yang terpilih, di antaranya dia. Yang mengajar pula lepas pada Ibnu Mas'ud, mengajar dan menyampaikan hadis kepada orang ramai. Dia ni kuat beribadat, ahli ibadat. Malam boleh katakan jarang tidur. Saya ingat bini dia sendiri pun naik kesian ke dia. Tengok kuat ibadat tengah malam ni, naik kesian bini dia sampai bekak kaki semaya tu. Dan bini dia selalu menangis alik belakang dia, tengok keadaan dia tu. Kesian tengok dia tu lah. Lepas tu kalau dia pergi haji, jarang sekali lah dia tidur, dia rehat tak ada, duduk ibadat saja semasa pergi haji. Ini Masruq. Dan anak dia, oleh kerana dia sayang sangat kepada ibu angkat dia tu Aisyah, dia bubuh nama Aisyah. Sebab itulah Abu Aisyah kunyah dia. Dia sayang sangat ke anak dia. Anak dia ni kata apa pun, anak perempuan dia ni, dia tu dia dengar. Dia tu anak dia. Pernah satu hari tu ketika musim panas, dia puasa, anak dia buat mari air lah, minuman lah, buat mari. Dia kata, ayah minumlah ni, minumlah, bukalah puasa ni. Ni musim panas, puasa sunat lah kita kata. Lepas tu dia kata, apa ni, kamu buat gini ni suruh ayah. Sebab selalunya dia akan dengar anak dia tu, dia sayang sangat anak dia. Dia kata, kenapa kamu bersungguh sangat ni suruh ayah minum air ni? Anak dia kata, dia kesian tengok ke ayah ni, nak suruh ayah rehat sikit lah, nak suruh ayah rehat sikit. Jadi nampak penat sangat ni. Dia jawab apa? Dia kata, saya menanggung susah ni semua ni untuk menghadapi hari yang tidak mungkin rehat dah di sana. Kalau kita tidak bersungguh sekarang ni, kita tidak akan boleh rehat besok. Biarlah kita susah sekarang ni, asalkan kita rehat besok. Itu dia kata. Hari tu, satu hari dia panjangnya 50,000 tahun. Ayah tak say, kata dia, susah sana, biar rehat sana. Tak rehat sini pun tak apa. Itu dia jawabnya. Yahya bin Ma'in berkata, dia ni Masruq ni thiqah, la yus'alu an mithlihi. Tak payah tanya orang lagu ni. Orang lagu ni tak payah tanya no. Luluh tu. Ali ibn al-Madini kata, ma uqaddimu ala Masruq ahadan min ashabi Abdullah. Di antara anak murid Abdullah bin Mas'ud, tak ada, saya tidak utamakan orang lain daripada Masruq. Masruq ni nombor satu. Anak murid bin Mas'ud nombor satu. Lepas tu orang lain banyak lagi lah yang seumpama itu tu, pengiktirafan dan pengakuan orang terhadap dia. Abdullah bin Amr bin Al-As, sebenarnya kalau dalam kitab ni sudah sebut dah dulu, tak apalah. Yang muskilnya kalau kita perhati, kita masuk kepada hadis. Kalau hadis Abu Hurairah dulu 3, ni 4 ni ada tambah. Wa idza khasama fajara, ada tambah tu. Lepas tu ada sebut khalisan. Apa makna ni tambahan yang seperti ini? Kalau mengikut Qurtubi, mengikut Imam Qurtubi, dia mengatakan bahawa hak ni termasuk dalam tajaddud fil ilm, termasuk dalam bab tajaddud fil ilm.
Maknanya Nabi SAW cerita dulu, kata 3 ketika tu Allah SWT bagi tahu kepada dia 3. Lepas tu Allah SWT bagi tahu kepada dia pula 4. Hak tadi hak 3 tu ada tambah lagi. Ini termasuk dalam tajaddud fil ilm. Banyak perkara yang Nabi SAW tidak diberikan sekaligus, diberi sikit. Jadi itu tidak bercanggah. Mengikut dia ni termasuk dalam tajaddud fil ilm. Dan ini serentak menunjukkan bahawa Nabi SAW dia tidak bercakap ikut suka dia. Bahkan apa yang dia cakap tu apa yang diwahyukan kepadanya. Dan ini juga menunjukkan bahawa hadis itu termasuk dalam wahyu, orang panggil wahyu khafi, al-wahyul khafi. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi hak dia bercakap tu bukan Quran saja, banyak lagi hak lain-lain. Jadi itu wahyu belaka berdasarkan ayat Quran itu. Adapun buat anti hadis yang mengatakan wahyu ni Quran saja, tak betul. Sebab ma yantiqu 'anil hawa. Kalau dia baca tu cukup dah. Semua Nabi SAW cakap itu adalah wahyu. Kalau kata silap pun wahyu juga tu. Cuma Allah SWT betul, ada maksudlah. Kalau ada silap, wahyu juga tu. Tidak terlepas daripada wahyu. Hafiz Ibn Hajar pula kata tidak ada percanggahan. Dia tengok dari sudut lain. Hak 3 tadi, manakala ada sifat itu, mana banyak dah tu sifat munafik tu. Tapi kalau ada hak 4 ni, maknanya cukup, sempurna. Jadi tulen nifak. Jadi kuat dah lah. Sifat nifak itu sudah kuat. Artinya kita jangan jangan biarkan di dalam diri kita ni ada sifat-sifat nifak ni. Kalau kau banyak, kau tak boleh. Kalau ada 4 tu di sini dalam hadis ni disebut sebagai munafiqan khalisan. Apa lagi kalau ada 100? Nak harap apa orang yang macam ni untuk Islam? Untuk Islam. Kalau ada 4 ni pun Nabi SAW kata munafiqan khalisan. Jadi Hafiz Ibn Hajar kata ini sebagai peringatan kepada kita, bukan bermakna tidak ada lebih lagi. Kalau 4 ni pun sudah merah dah tu, bahaya dah tu. Janganlah ada pada orang Islam ni 4, 3 tu pun banyak dah. Sebab tu dia sebut 3. Kalau 4 ni mana tulis dah tu. Mana masuk ke peringkat kufur kan? Tidak. Tetapi teruk dah tu. Maknanya apa yang diharapkan daripada seorang Islam tidak boleh diharapkan dengan sepenuhnya. Kalau buah tu buah ketok dah boleh juga, buah apa ni kita buah ketok kalau kita kata, ataupun buah tawar. Tawar kalau kita, ataupun kalau jenis masam tu masam, kalau kita kata buah pau masam. Kalau buah durian tawar kita kata tak boleh. Jadi hak sepatutnya diharapkan daripada orang Islam ni buah dia tu, buah tu biar molek. Ni adalah gangguan-gangguan lain. Buruk kalau kita kata, dimakan ulat kalau kita kata. Adalah tu. Bermakna orang tidak boleh ambil manfaat daripada kita orang Islam dengan sepenuhnya. Sekiranya ada hak benda-benda tadi. Ada 3 pun bahaya dah. 4 ni tulen dah lah. Makna tidak boleh diharap dengan baik dah. Kalau nak dapat buah orang Islam, buah tu tidak baik, tidak lulus lah, maknanya untuk grade 1. Sebab yang akan berguna kepada masyarakat, kepada manusia ni, yang betul-betul molek buah dia. Nak molek ni, ia tidak ada sifat-sifat ni. Artinya ada kesan. Itu Imam Bukhari nak tekannya, ada kesan ni. Kepada iman seseorang itu, kepada kehidupan seseorang, bukan tak ada kesan, ada kesan. Jadi dengan sebab itulah Nabi SAW bagi peringatan. Dia tidak kata 100, dia tidak kata 10, 4 tu pun berat dah. Ini sebagai peringatan kepada kita lah. Bila kita kena break lah. Break, baiki diri kita, jangan sampai pergi lebih lagi. Walaupun ini tidak termasuk dalam jadi kafir, tidak jadi kafir lagi. Kafir tu berat benar lah waktu tu. Mana orang Islam ni kalau tidak jadi kafir pun, sifat-sifat kafir tu tidak sesuai ada pada mereka. Sebab kalau ada, tak ada hasil lah. Lebih kurang orang kafir. Sebab itu kita tengok ramai pun orang Islam, kalau dia tidak ada hasil dia, tak ke mana juga. Ramai bilangnya. Kalau tengok zaman sahabat dulu, tak ramai, tapi jadi kerja. Seorang-seorang tu pun macam mana. Sebab sanilah mutu dia tu. Mutu dia. Kalau tengok negara,
Oh, lah ni paling banyaknya negara Islam. Kenapa dia boleh buat? Tak ada mutu lah, tak ada mutu. Orang panggil negara Islam, panggil lah. Nah. Orang panggil buah durian. Nah, tak sedap. Tak boleh makan. Nak buat apa? Tak ada siapa maksud juga. Tak siapa maksud juga. Seterusnya ada jawapan yang lain. Bilangan yang lebih ni, bilangan yang kurang, dia tidak menafikan bilangan yang lebih. Misalnya kalau kata 3, mungkin perlu disebutkan 3 pada masa tu. Bukan bermakna 3 tu saja. Memang kalau kita perhati sifat nifak ni 3 tu saja ke 4 tu saja? Tidak. Banyak lagi yang lain. Tapi disebutkan itu kerana sebab-sebab tertentu. Mungkin ada keadaan pada masa tu menghendaki disebutkan 4. Tapi bukan maknanya nak menghadkan setakat 3 atau 4 tu, tidak. Sebab itulah mengikut ulama dia kata mafhum adat ini tidak diambil kira mafhum adat ini. Kita tak boleh kata 3 ni, tak boleh. Bahkan kita kena tengok dari sudut makna dia, apa maksudnya. Tetapi kalau kita tengok kepada riwayat Muslim, satu riwayat Muslim, nampak jelas maksud yang disebutkan, saya sebutkan tadi, iaitu ini bukan nak menghadkan 3 atau 4, tapi ini adalah di antara alamat munafik. Buktinya dalam Muslim ada sebut min alamatil munafik, antara alamat munafik. Dia sebutlah hak 3 tadi. Di antara, bukan maknanya segala-galanya 3 tu dah. Artinya hak 3 ke 4 tu bukan semua sekali alamat nifak. Hanya itu adalah antara, min, salah satu ataupun sebahagian daripada alamat nifak. Bukan itu semuanya, segala-galanya. Tak. Jadi kalau kita tengok, sebab tu hadis ni, kalau kita tengok semua nampaklah penjelasan dia, maksud dia nak terhad dengan bilangan 3 tu kau. Jadi orang hak duk muskil 3, berapa ni 3, berapa ni 4, dia terlalu terikat tu. Terlalu terikat. Sepatutnya kita tengok hadis ni kena tengok banyak tempat. Misalnya tengok dalam Muslim, dia sebut dengan jelas min alamatil munafiq, antara alamat munafik atau sebahagian daripada alamat munafik. Ialah dia sebut 3 tadi lah. Itu bukan menunjukkan segala-galanya, banyak lagi yang lain. Tak apalah. Di sini dalam hadis ni disebutkan, kalau ada pada orang tu 4 perkara ni, dia munafik. Tulen ni ada. Tulen ni apa maksudnya? Jadi munafik sungguh ke? Munafik sepenuhnya ke? Yang dia jadi kafir ke? Seperti yang disebut tadi. Tidak. Hak kata jadi kafir ni pokok Khawarij dan sebahagian daripada Mu'tazilah. Itu tak, mereka memang kata jadi kafir lah. Sebab kalau dosa besar jadi kafir. Tapi mengikut ahli sunnah, dia muskil juga ni. Apa yang dia kata munafik tulen? Tulen tu tulen dari sudut mana? Kalau munafik tulen ni, munafik sebenarnya hak kafir tu. Jadi nampak macam menyokong puak-puak Khawarij dan puak-puak Mu'tazilah tadi. Yang ni kalau ada ni mana munafik tulen. Jadi hak tulen tu hak mana? Tidakkah hak tingkat 1 tu? Kalau hak tingkat 1 tu maknanya tidak Islam. Jadi situlah. Jadi ada perbahasan lah di kalangan ulama ahli sunnah. Ada takwilan. Sebab apa kita kena takwil? Kalau kita kata tulen tu dengan makna kafir, tidak. Kalau lebih lagi pun, ada 10 misalnya kita kata, tidak jadi kafir lagi. Asalkan dalam hati dia tu memang terima Islam. Islam lebih baik. Cuma dari segi amalan dia tu buat tak kena, itu soal lain. Tidak jadi kafir lagi. Kalau hati dia tu terima Islam. Adapun munafik, hak tulen, hak sebenarnya, dia hati dia tak terima Islam, tak terima. Zahir dia aja dia terima, ataupun dia melakukan apa-apa ajaran Islam, zahir dia, hakikat dia tak terima. Hak ni mungkin ada, bukan 4 saja, 10 pun ada, tapi hati dia terima. Jadi apa maksud tulen ni? Jadi ada beberapa pendapat yang disebutkan di sini. Salah satunya pendapat Maulana Anwar Shah Kashmiri,
seorang ulama hadis besar di India dulu. Dia kata tidak semestinya apabila ada alamat itu pada seseorang, alamat sesuatu bagi alamat sesuatu pada seseorang, tidak semestinya sesuatu tu ada. Kalau kata munafik tulen ni kalau kita andaikan, maknanya kafir betul lah. Tidak semesti apabila ada alamat ini bermakna dia jadi kafir betul. Ada kafir betul tu, kafir betul tu, tak mesti. Dia kata misalnya ada panas, itu alamat demam, kata dia. Panas tu alamat demam. Tapi ada kalanya panas juga tu tapi tidak demam. Ada alamat tu. Misalnya kita kata orang tu duduk tengah panas lama, dia pun mari kita berjamuh tubuh dia panas, padahal dia tidak demam. Jadi tidak semestinya ada alamat tu bermakna dia betul-betul jadi kafir tu. Kalau kita andaikan di sini munafik tulen ni maksudnya kafir, ada alamat ini tidak semestinya makna jadi kafir lagi, tak mesti lagi. Misalnya hak panas ni, ada panas tetapi dia tidak demam. Tapi memanglah panas tu salah satu alamat demam, tapi tidak semesti semua panas tu demam. Gitu maksud dia. Sini kalau kita andaikan munafik tulen tu maksudnya kafir, pun orang yang ada sifat-sifat ni dia tidak mesti kafir lagi. Gitu. Ini pendapat yang pertama. Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, dalam tahqiq ni, ini kita nak sebut sini sebab selalu kalau dalam kitab-kitab India atau Pakistan ni, ulama-ulama dia sebut baik Imam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dia disebut baik maksudnya Syekhul Islam, Imam, Allamah dia sebut. Memang biasa. Cuma di tempat kita ni ada kekeliruan sekarang ni, setengah-setengah kalangan tu sampai teruklah mana kata kepada Ibn Taymiyah. Itu tak kena tu. Kena berhati-hati. Dia ni orang besar, diakui oleh orang besar juga. Cuma pendapat dia tu adalah setengah-setengah tu berbeza daripada orang lain, dan dia mengeluarkan pendapat itu ada sebabnya, ada latar belakangnya. Kita sepatutnya kena faham gitu. Dan boleh katakan ulama-ulama besar di Pakistan, India terima baik Ibn Taymiyah ni. Tak ada seorang pun yang tak terima, kecuali orang yang dianggap sesat lah di sana kalau tak terima. Itulah ringkas cerita. Jadi dia sebut mengikut Ibn Taymiyah, bila adanya alamat-alamat orang munafik ni, tidak semestinya orang tu dia jadi munafik dengan arti munafik orang kafir tu. Supaya juga tadi, sebab munafik, nifak ni supaya juga dengan ada pada seseorang tu sifat kufur, sifat orang kafir, tidak semesti dia jadi kafir. Kecuali sifat-sifat yang besar benar lah. Sifat yang besar benar lah, misalnya menyembah berhala, itulah cerita lah. Tapi kalau nak kira dari segi kesamaan sifat tu, kadang-kadang orang kafir ada, orang Islam pun ada juga. Tapi bila orang Islam ada, apakah kita boleh kata dia kafir? Begitu juga munafik ni. Kalau ada sifat munafik, kita tak boleh kata munafik betul lagi dengan arti munafik hak kafir itu, tak boleh lagi. Dia kata sebab dia kata nifak itu ada banyak martabatnya. Yang kita kata mula-mula tadi lah, ada banyak tingkatannya. Seseolahnya beliau mahu mengatakan nifak ni ada banyak peringkat. Nifaqin duna nifaqin. Jadi seseolah tajuk ni boleh kita kata babu nifaqin duna nifaqin. Ini nifak ni walaupun ada alamat-alamat ini, tetapi tidak menjadikan seseorang itu munafik sebenar, yang ni kafir itu tidak. Sesuai dengan bab-bab sebelum pada ni, babu zulmin duna zulmin, kufrin duna kufrin. Jadi seseolahnya di sini Imam Bukhari nak cerita tu, bukan nak kata jadi munafik sungguh. Yang ni munafik dengan makna kafir tu. Bahkan adanya sifat-sifat ini boleh ada di samping adanya iman itu. Ada. Bukan kata kalau ada sifat ni hilang iman, tak boleh duduk sekali. Tidak. Boleh duduk sekali lagi. Cumanya tidak sempurna. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ini pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi dia kata mengikut kebanyakan ulama dan muhaqqiqin, mereka mengatakan maknanya orang yang ada sifat-sifat ini berarti dia bersifat
dengan sifat orang munafik, yang ni dia serupa dengan orang munafik. Gitu. Dia serupa dengan orang munafik. Serupa ni bukan makna munafik betul. Serupa, semacam orang munafik. Bermakna dia ni ada sifat, ada perangai munafik. Bukan maksud munafik di sini, yang disebutkan munafik di sini, munafik dalam Quran sebut fid darkil asfali minan nar, tu bukan hak tu. Artinya nifak di sini bukan dipakai dengan makna nifak hakiki, tetapi kalam ini dipakai dengan makna, ada makna tashbih di dalamnya. Jadi kata Nabi SAW, kana munafiqan khalisan, maksudnya kana syadidash syabah bil munafiqin. Terlalu serupa dia dengan orang munafikin. Itu Imam Nawawi takwil. Serupa dengan munafikin. Mana hak tadi, kalau ada 3 tu serupa dah dengan munafikin. Kalau ada 4, terlalu serupa. Serupa benar dengan orang munafik. Hak munafik tu hak musyabbah bihi tu. Serupa dengan munafik. Munafik tu maknanya kafir semua hak tu. Tetapi hak munafik, hak ni hak buat amalan ni, dia serupa dengan munafik orang sebenar. Dia tidak jadi munafik sebenar. Dia tidak jadi munafik sebenar. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, ini pendapat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi, dia kata dalam Tirmizi dia, makna hadha, makna kata nifaq di sini dalam hadis ni, mengikut ahli ilmu kata nifaqul amal, nifaq amali. Wa innama kana nifaq at-takdzib ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nifaq dengan makna mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak munafik maksud dalam Quran tu ayat surah Munafiqun, apa itu maksudnya. Adapun hak kemudian ni tidak. Nifaq amali hak banyaknya. Dari segi amalan tu tidak sesuai dengan orang Islam lah, tidak sesuai dengan orang Islam. Hak patut ada, munasabah adanya ada pada orang munafik, hak sebenar tiba-tiba ada pada orang Islam. Ini orang panggil nifaq amali, ataupun nifaq takdzib tu nifaq i'tiqadi. Ni kalau nifaq i'tiqadi tu ada hak tu barulah jadi kafir betul. Yang ni dalam hati dia tak terima Islam, Nabi SAW ni tak betul. Bukan setakat dia buat tu bercanggah dengan hak Nabi gitu saja, tapi dia tetap menerima hak lagu tu, tidak jadi kafir. Imam Qurtubi dan Hafiz Ibnu Hajar mengatakan pendapat ni, Imam Tirmizi ni terbaik. Ini pembahagian nifak ni kepada 2, nifak amali dan nifak i'tiqadi ni paling baik, kata mereka berdua. Jadi ni takwilan pada hadis ni lah. Yang kelima, Imam Khattabi pula. Khattabi kata maksud dia di sini, maksud Nabi SAW dengan maksud inzar dan tahzir, yakni untuk mengingatkan orang Islam, jangan sampai ada benda-benda ni, sifat-sifat ni. Sebab sifat-sifat ni adalah sifat-sifat orang munafik, tidak sesuai ada pada orang Islam, dan tidak diharapkan ada pada orang Islam. Ini untuk mengancam orang-orang Islam. Itu tujuannya. Jangan sampai jadi tabiat benda ni, jangan sampai jadi tabiat, jadi perangai, sebab tidak sesuai dengan orang Islam. Ini bukan bermakna kalau ada perangai-perangai ni tu makna jadi munafik hak sebenar. Tidak. Itu pendapat yang kelima. Pendapat yang keenam, ada juga ulama mengatakan di sini maksudnya kalau sudah jadi tabiat, kalau sudah jadi daging darah dia, sama kalau kecak tak betul, apapun amanah yang diserahkan tak boleh diharap. Kalau lagu tu memang jadi munafik. Tapi munafik itu munafik tulen ke juga? Tidak juga. Kalau ahli sunnah dia tak pergi sampai kafir dah. Tak pergi sampai situ hadis ni. Cuma yang boleh kita kata munafik, dan gelaran munafik itu berat kalau nak kira. Boleh kita kata sekiranya orang tu jadi tabiat dia, jadi daging darah dia, amalan-amalan tadi. Kalau tidak jadi daging darah dia, kita tak boleh kata dia munafik.
Hak dalam hadis ni sebut ni munafik tulen, munafik ada sifat nifak ke apa ni, kalau biasa jadi kebiasaan, jadi tabiat. Dia sebab apa? Dia kata kita faham daripada idza. Situ kata dia. Tengok situ, kalau kita perhati dalam hadis tu, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, bila berjanji lagu tu. Bila gini cakap bohong. Bila begini gini. Bila saja. Itu maksudnya. Bukan makna jarang-jarang sekali berlaku kerana sebab-sebab tertentu, kerana terdesak sangat, bukan ni jadi terbaik dia. Daripada idza tu difaham selalu. Apabila begini cakap dusta. Mengikut tibinya dipaham jadi tabiat, jadi kebiasaan itu daripada idza tu. Mengikut Khattabinya, kalau idza ni dia bersama dengan fi'il, menunjukkan bahawa fi'il itu, perbuatan itu berulang. Daripada sinilah kita tahu menunjukkan banyak kali, bukan sekali ataupun jarang-jarang sekali. Walau bagaimanapun tak molek ke mana-mana pun bohong itu ataupun tidak amanah, walaupun sekali pun sebaik-baik ada lah benda yang tak molek. Tapi kalau mengikut Kirmani, makna kebiasaan ataupun jadi tabiat tu tak payah kita kata ambil daripada idza, tak payah. Dia tengok dari sudut lain. Ni apa pendapat ulama ni berbeza-beza. Dia kata idza haddatha, bila dia bercerita tentang apa? Cerita tentang apa? Kalau dalam bahasa Arab ni buat mari satu PA, dia buat maf'ul, menunjukkan umum. Dia menunjukkan umum. Jadi bila dia bercakap, cakap tentang apa saja pun. Itu makna apabila dia buat maf'ul, tentang apa saja, menunjukkan teruk benar lah. Bukan setengah-setengah perkara adalah dia tu. Tidak. Bila dia bercakap tentang apa pun. Sebab di sini haddatha ni maf'ul dia dibuat, semua dibuat. Tak ada maf'ul. Bila tak ada maf'ul, maknanya dia tidak nak menunjukkan khusus dengan perkara tertentu. Mana berdusta dalam perkara itu, tidak amanah dalam perkara itu. Mungkin dalam perkara lain dia amanah, dia tidak berdusta. Ni tak ni, dalam semua perkara. Itu sebab kata dia, daripada buang maf'ul itu kita faham. Inilah dia bahasa Arab ni, dia halus. Kepada orang yang ngaji dia dapat. Itu benda. Sebab itu dia takdir gini, idza haddatha kadzaba, idza haddatha fi kulli syai'in. Itu Kirmani. Kadzaba fihi. Wa idza awjada mahiyat at-tahdits kadzaba. Boleh juga kalau takdir lagu tu. Bila bercakap saja, tak kira bercakap apa pun. Kalau lagu tu jadi munafik. Kita tahu mana? Daripada buat maf'ul. Itu kata dia. Lepas pada tu Kirmani juga mengatakan bahawa nifak di sini bukan nifak syar'i. Dia bagi lagu tu istilah dia lain lah, serupa dengan tadi juga. Tadi nifak amali, nifak i'tiqadi. Ni tak, dia kata nifak syar'i. Lepas tu nifak urfi. Hak kata jadi kafir betul tu, itu nifak syar'i. Adapun pada pandangan umum ni orang panggil munafik lagu mana? Hak tu nifak urfi. Jadi bercakap dusta ke apa ni nifak urfi. Betul, mana tak ada masalah sebut nifak, tapi nifak urfi. Nifak mengikut uruf, mengikut penggunaan orang ramai. Jadi ini pasal susuk puja lah, pasal dari sini nampak lubang, sebenarnya ditubik kot lain. Tadi ada makna tu, makna dari segi bahasa dia, nak melepaskan diri tu. Nak melepaskan diri itu dia bercakap dusta. Nak melepaskan diri itu dia tidak amanah. Kerana adalah kepentingan dia apa-apa tu. Dari sudut tu. Dari sudut tu makna nifak, hak asal dari segi bahasa tu ada. Itu orang panggil nifak urfi. Di sini maksudnya nifak urfi. Ini mengikut dia, bukan nifak syar'i. Kalau dari segi maksudnya serupa ya, seperti dengan tadi. Yang ke-8, pendapat yang ke-8,
Yang disebutkan dalam hadis ni maksud dia ni ada orang tertentu. Ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik. Alif lam di situ. Alif lam lil ahdi dhihni. Kok tu pula dia begini. Mana munafik ni maksudnya munafik adalah orang hak Nabi SAW maksud tu orang zaman dia. Tapi dia tidak sebut secara langsung, secara terang. Dia tak mahu sebut nama. Sebab cara Nabi SAW bukan lagu tu, kecuali kalau perlu benar. Mana yang alif lam tu takrif tu? Li ta'rif. Ta'rif pun li ahdi dhihni. Mana maklum dalam fikiran Nabi maksud dia orang tu, bukan untuk semua orang ni. Adalah, maknanya orang yang tertentu di zaman dia. Tapi dia tak mahu sebut nama. Sebab tujuan dia nak baiki orang, bukan orang tu saja. Memanglah dalam latar belakang peristiwa tu orang tu yang dimaksudkan. Tetapi perangai ni, sifat ni mungkin boleh ada juga pada orang lain. Dan kalau ada pada orang lain, tak molek juga. Kalau sebut nama orang tu, jadi seseorang orang tu lah tak molek. Lebih baik disebutkan secara umum. Jadi orang lain pun tak molek juga kalau ada benda ni. Tetapi maksud dianya orang tertentu, hak sebenar. Ini pendapat yang ke-8. Kebiasaan Nabi SAW-nya, dia tidak sebutlah hak khusus ni. Kalau maksud nak baiki semua orang. Dan benda ni tidak baik bukan saja pada orang tu, pada orang lain pun kalau ada tak baik juga. Kalau dia sebut secara umum, jadi masing-masing berasa memang tak boleh lah ada sifat ni. Jadi tidak nampak pada orang tu saja. Dengan sebab itulah biasa Nabi SAW kalau ada apa-apa kesilapan lah berlaku, dilakukan oleh seseorang, dia kata ma balu aqwamin yaf'aluna kadha. Kenapa ada orang-orang yang buat gini. Dia tak sebut orang mana. Jadi orang mana-mana buat tu dia berasa sendirilah. Dia berasa sendiri. Pendapat yang ke-9, ini pendapat Atha bin Abi Rabah dan Sa'id bin Jubair. Diriwayatkan daripada mereka, maksud hak dalam hadis ni munafik ni bukan seorang. Tadi yang ke-8 tadi seorang, ada orang tertentu. Ini pendapat yang ke-9 bukan orang tertentu, tetapi maknanya golongan munafiki yang ada di zaman Nabi SAW. Memang sifat dia tu hak itulah, perangai dia macam tu. Jadi arti munafik tu dengan makna jenis munafik. Hasan Basri juga berpendapat begini. Tapi walaupun kata maksud Nabi SAW ni munafik zaman dia, bukan bermakna kalau ada sifat ni pada zaman lain tidak jadi munafik. Tidak. Jadi munafik sepetula juga. Tapi maksud asalnya Nabi SAW kata begini, seseolahnya macam asbabul wurud dia lah, latar belakang kepada hadis ini ialah ni, orang-orang di zaman tu. Tapi tidak khusus juga dengan orang-orang di zaman tu. Kalau orang lain pun ada perangai-perangai ni, munafik juga. Bahkan ada disebutkan ceritanya bahawa ada satu orang tu pergi ke Mekah daripada Basrah untuk buat haji. Di sana disebutkan di hadapan Atha kata-kata Hasan Basri. Hasan Basri kata, man kana fihi 3 khisal lam ataharraj an aqul innahu munafiq. Sesiapa ada 3 sifat ni pada dia, saya tidak keberatan untuk mengatakan dia memang munafik. Hasan Basri kata, sebab berdasarkan hadis tu. Tiba-tiba orang pergi cerita kepada Atha bin Abi Rabah. Hasan Basri kata lagu ni. Dia pun tulis surat, minta bagi kepada Hasan Basri. Dia kata, Atha kira salah, bawa surat ni, tanya dia. Dan dalam ni saya sudah tulis dah, apa kamu kata tentang anak-anak Yaqub alaihissalam, iaitu saudara-saudara kepada Yusuf, bila mereka bercakap mereka telah berdusta dengan ayah dia kan. Bila mereka berjanji, mereka mungkin janji dalam cerita tu nak bawa Nabi Yusuf pergi apa tu, dan diamanahkan, mereka berkhianat. Ada berlaku tu pada mereka tu, walaupun dalam satu peristiwa tu, ada berlaku. Jadi apakah mereka munafik? Kalau maksud munafik ni dengan arti keluar daripada Islam. Bila sampai surat tu, Hasan Basri pun tarik balik pendapat dia dulu. Dia kata jazakallahu khairan. Orang tegur dia ni, jazakallahu khairan.
Semoga Allah membalas kebaikan kepada engkau, kata dia. Lepas tu dia pun kata, Hasan Basri kata, idza sami'tum minni hadithan fasna'u mithla ma sana'a akhukum, hadithu bihi al-ulama, fama kana minhu sawaban fahasan, wa in kana ghaira dhalik ruddu alayya jawabahu. Itu kata-kata dia. Dia sikap terbuka ni. Kalau kamu dengar apa-apa hadis daripada aku, kamu buatlah seperti yang dibuat oleh orang ni. Dia pergi cerita kepada orang lain pula. Pergi tanya orang lain pula. Kamu ceritalah kepada ulama. Cerita kepada ulama. Lepas tu kalau betul, betul lah, tak apalah, baiklah. Tapi kalau tidak begitu, kamu bawa balik mari jawapan dia. Apa dia kata, alasan dia. Mana sikap Hasan Basri ni dia terbuka. Mana dia terima baiklah teguran Atha bin Abi Rabah. Mana dia boleh terima lah. Tetapi kalau ada juga kadang-kadang awak mari, kita rasa kita lebih kuat lagi, kita tak terima, itu bukan makna sombong. Tak apa, tu tak jadi masalah. Tapi moleknya kita kalau belajar, jangan satu tempat, jangan satu orang, kita kena dengar banyak. Dengar banyak, buat kesimpulan sendiri, mana yang lebih baik, mana yang lebih baik. Ada juga pendapat Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas dinukilkan bahawa yang dimaksudkan dengan munafik di sini ialah munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga mereka mengatakan begitu. Kemudian di sini dia mari ni cerita panjang juga ceritanya, tapi cerita ni tak betul. Cerita ni tak betul. Dan dia sendiri pun pengarang ni lepas akhirnya dia kata tak betul juga. Semua dia cerita. Cerita apa? Cerita Tha'labah tu lah, Tha'labah bin Hatib. Ada juga orang yang duduk sebarkan bahawa maksud munafik di sini dia. Itu tak betul, jangan pegang lagu tu. Tak betul. Sebab apa? Katanya ini yang banyak tersebar dalam masyarakat kita juga. Dan ini kita sudah tegur dah juga. Alhamdulillah, banyak dah juga berubah. Tapi mungkin tidak meluas lagi. Kena pakak-pakak sebar lah. Pakak-pakak sebar lah. Cerita ni tak betul. Jadi maksudnya idza haddatsa kadzaban, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itu maksudnya munafik zaman dia. Lepas pada tu fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu. Ni pun sifat munafik juga. Lepas tu tak apalah, ni tak apa lagi. Jadi cerita ni nya ceritanya Tha'labah ni pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia minta Rasulullah doa pada dia biar jadi hartawan lah. Rasulullah SAW mula-mula keberatan tak sih, tapi atas desakan dia ni, permintaan yang kuat ni, akhirnya Nabi SAW pun doa. Lepas tu boleh lah, kaya dia. Lepas tu Nabi SAW pun hantar orang untuk pergi pungut zakat dengan dia. Dia pun kata macam jizyah ni, kata dia. Dia kata macam jizyah. Bila Nabi SAW dapat tahu, bagi tahu pada dia, dia kata wahai Tha'labah bin Hatib, maka tunggu ayat ni, wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Lepas tu seterusnya ayat ni, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun, seterusnya fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Jadi sifat-sifat ni ada belaka tu, terkumpul belaka tu. Dikatakan ini berkenaan dengan Tha'labah tadi. Bila turun ayat ni, katanya keluarga Tha'labah tu pun pergi kata macam-macam lah kepada dia. Tak setuju jugalah dengan ni. Apa lagu ni nya? Ni turun ayat dah ni. Keluarga dia kata turun ayat dah berkenaan dengan kamu. Dia pun tak sedar hati lah. Dalam keadaan berdebar-debar dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Lari dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Lepas tu dia pun nak bagilah zakat dia tu kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata, Allah SWT larang aku terima zakat daripada kamu. Itu kata. Lepas tu dia pun baliklah dengan menangis meraung, balik. Dengan bubuh ni tuai kat pasir ni atas kepala dia. Tu sedih lah. Nabi SAW pula kata, apa salahnya? Apa salah saya?
Ini salah kamu sendiri. Saya hantarkan utusan pergi pungut zakat, kamu lagu tu kata. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, dia nak kemukakan zakat. Sayyidina Abu Bakar tak terima juga sebab Nabi tak sini. Ni cerita. Di zaman Sayyidina Umar pun pergi pula dia nak bagi zakat. Sayyidina Umar pun tak terima juga. Saya sampailah ke zaman Sayyidina Uthman, dia pun meninggal dunia. Itu ceritanya. Jadi seseolahnya yang dikatakan idza wa'ada akhlafa, gapo ni semua ni berkait dengan dia. Tapi Hafiz Ibn Hajar kata semua hadis-hadis yang dikemukakan berkait dengan ni tidak ada satu yang sahih, dhaif semuanya. Bahkan bukan setakat dhaifnya, pada anak ni maudhu' semuanya. Ini semuanya nak menunjukkan sebab apa Sa'labah ni dia ahli Badar ni. Ni salah satu usaha nak memburuk-burukkan sahabat ni. Tak betul ni. Kalau ada cerita jangan cerita lah. Tak betul. Di sini pun dia sebut Hafiz Ibn Hajar kata tak ada satu yang sahih. Semua dhaif belaka. Dhaif dalam istilah ulama hadis ni kadang-kadang dengan makna maudhu' dhaif juga. Dia panggil dhaif juga. Dia tak betul ni. Tak boleh pakai. Tak ada kena-mengena dengan Sa'labah. Kalau ia pun orang munafik zaman itu, dia ni tidak termasuk dalam tu. Dia tak betul. Adalah kadang-kadang dalam bab zakat ke apa ni di atas member kita dengar tu imam sebut ni. Dia tak tahu ceritanya ni tak betul ni. Tak betul. Tak boleh. Jadi boleh kepada mana cerita tu sebenarnya? Dia ada dalam kitab ada juga. Dalam kitab, tapi dalam kitab ni dia sebut selalu biasanya. Setengah-setengah kitab tu memanglah dia dari segi penapih dia tu tidak halus. Dia lepas begitu, lepas tu setengah-setengah orang dia kira kitab dah. Dia tak kira dah kedudukannya setengah mana. Tak boleh lah tu. Tak boleh. Penapih lah, penapih kopi Kalau penapih hok jarai tu ada lagi habuk dia. Gitu. Penapih carik. Penapih carik kau pula dah lagilah. Ambil nama penapih guna. Tak ada setengah-setengah tu tak ada penapih pun. Makan begitu. Jadi tak boleh. Kita tak boleh. Ni berkenaan dengan sahabat ni, benda besar ni. Jadi kalau kita sampai kata dia munafik, dia tu tidak munafik, berat tu. Berat. Apa pula dikaitkan dengan ayat ni? Tu berkenaan dengan dia. Dia berkenaan dengan asbabun nuzul. Kitab-kitab asbabun nuzul ni pun dia serupa kitab-kitab lain jugalah. Tak boleh kita buka kitab asbabun nuzul kita terima saja. Dia berdasarkan sanad juga, kena tengok sanad. Tak lepas waktu tu kitab mana-mana pun dia tak boleh pergi. Dia tak boleh telan buta begitu, tak boleh. Betul lah, memanglah halal, memang halal ayam, ikan halal, tapi tak boleh telan gitu. Ada tulang. Ada tulang. Halal maklum dah, halal tu bukan nak makan bulu dia tu. Halal pun. Bukan nak makan tahi dia dalam perut tu dah. Ada caranya. Gitu lah. Ni pun gitu. Sebab itu yang pentingnya mengaji. Ataupun tidak mengaji tidak banyak pun insya-Allah tak apa. Baca tu baca hak molek. Jangan baca yang tak molek. Kalau baca hak tak molek, tak ada penapih atau penapih cari ataupun penapih jarai tak boleh lah. Kena kita. Kena. Lepas tu Imam Bukhari kata taba'ahu Syu'bah. Dia nak mengisyaratkan. Tadi kan kita tengok riwayat ini. Kita tengok riwayat ini, Sufyan meriwayatkan daripada A'mash. Selain daripada Sufyan ada lagi Syu'bah meriwayatkan daripada A'mash. Mana nak, Imam Bukhari nak menguatkan hadis ini. Bukan jalan dia nya saja, banyak jalan dia. Artinya boleh diterima lah ini. Boleh diterima riwayat ini. Dan rasanya setakat itulah dulu untuk hari ini. Mungkin ada persoalan kita bincang sama-sama. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Ustaz, sebelum ada soalan saya nak tanya dulu ni. Jadi antara Quran dan hadis, dan Rasulullah SAW sendiri pun bercakap berdasarkan wahyu. Jadi mengapakah hak ni firman, hak ni jadi hadis? Sedangkan wa ma yantiqu anil hawa. Jadi gini. Hak semua kan dalam ayat Quran ada sebutkan maka li basyarin an yukallimahu Allah illa min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya
fayuhya bi idnihi ma yasha, kan dalam ayat tu. Apa ni, maka li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan min wara'i hijab au yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha. Di situ disebutkan maknanya melalui wahyu min wara'i hijab. Satu lagi melalui diutuskan rasul. Rasul itu maksudnya malaikat lah, Jibril. Jadi hak Quran ini, kalau kata Quran ini hak ni, yang ketiga ni, iaitu melalui rasul, diutuskan rasul. Semua Quran ini melalui Jibril belaka. Dalam ayat tu disebut maka dalam basyar an yukallimahu Allah illa min wara'i hijab, illa apa ni, maka dalam basyar an yukallimahu Allah illa wahyan au min wara'i hijab au yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha. Melalui wahyu, iaitu ilham apa tu, au min wara'i hijab, itu pun satu cara juga. Au yursila rasulan, dia ada tiga cara disebutkan. Ini menunjukkan Allah SWT bercakap dengan Nabi tu, dia bukan apa ni, Quran saja. Dan disebut wahyu tu bukan Quran saja. Sebab hak Quran ini dia termasuk dalam yang ketiga tu, au yursila rasulan. Semua Quran itu. Tapi dalam ayat tu disebutkan banyak lagi cara tu, dua lagi. Wahyan au min wara'i hijab. Wahyan au min wara'i hijab. Jadi hak wahyan au min wara'i hijab tu duduk mana? Itulah yang ulama terima hadis tu. Hak wahyan au min wara'i, dan sebut wahyu di situ, wahyan. Daripada situlah kita kata hadis ini, kalau kita sebut wahyu tidak salah. Sebab dalam Quran sendiri sebut wahyu. Sebab hak Quran itu au yursila rasulan, semua sekali. Tak ada satu pun ayat Quran kod lain, dia kod tu melalui Jibril. Hak dua lagi, ada lagi. Hak dua lagi. Dan disebut wahyu. Daripada situlah. Dan di sini disebut apa ni, wahyu jali, wahyu khafi. Disebut. Itu istilah ulama lah. Ada okey daripada Pak Sir Ustaz. Ya, mungkin. Ini nak cakap sikit.